semua. Program ini sangat-sangat memberi makna, okay? Kerana apa kita jalankan program pada petang ini? Sebab semua guru Seri Alam 2 sangat-sangat merindui untuk bersua muka dengan anak-anak, terutamanya calon SPM, bimbang dan risau, okay? Kerana peperiksaan SPM yang semakin hampir, okay? Jadi bagaimana keadaan anak-anak di rumah? Bagaimana dengan PDPR anda? Adakah anda benar-benar memahami? Adakah anda sudah semakin bersedia? Berapa peratuskah persediaan anda menjelang peperiksaan? Kerana yang kita semua tahu SPM sangat-sangat penting, okay, terutamanya bila anda lihat dalam situasi pandemik sekarang, ilmu itu sangat-sangat berguna. Okay. Jadi pihak sekolah, unit kecemerlangan, kami sama-sama mengambil inisiatif membuat satu program pada petang ini. Jadi kepada yang menyertai program pada petang ini, anda telah memulakan satu langkah yang sangat-sangat bijak. Okay? Jadi marilah mula saat ini, okay, tanpa kita membuang masa, kita mempersilakan Ustaz Ahmad Syahid Sufian bin Ahmad Nazri untuk memulakan slotnya yang pertama. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada rakan saudari Pengerusi Majlis, Cikgu Nonisa. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Ustaz, maaf Ustaz. Okey, untuk saya nak tambah sikit informasi kepada semua murid-murid. Okey, beri perhatian dan fokus kerana di akhir nanti kita ada soalan kuis dan disediakan hadiah kepada mereka yang menjawab dengan tepat. Jadi, kalau ada buku catatan, okey, salin catat, okey, kerana apa yang akan disampaikan ialah sangat berguna bukan saja untuk menjelang peperiksaan SPM saya rasa, tapi sangat-sangat bermakna dan berguna sepanjang kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Okey, terima kasih Ustaz. Cikgu Nisa, saya tambah sedikit. Okey, hari ini saya akan beri satu kata hadiah lah untuk anak-anak Islam. Saya akan buat kuis Ustaz. Kita akan buat kuis apa yang Ustaz ceritakan dan dengan saya sekali lah. Nanti ada satu murid yang jawab kuis dengan betul, penuh, dan ada satu doa indah yang murid tulis dan saya akan melihat yang menusuk hati saya. Tempat pertama RM50. Tempat kedua RM30. Sama ada awak nak saya bagi cash ataupun saya masukkan dalam akaun kamu, ataupun cikgu saya nak top up, saya akan top upkan untuk kamu. Ini untuk murid Islam yang ketiga RM20. Tempat keempat dan kelima RM10. Ini bukan calang-calang hadiah ni jadi tolong betul-betul kita nak ini bukan sebab hadiah juga. Ini adalah salah satu program yang awak akan bawa sehingga kehidupan kamu, sehingga kita bertemu Allah satu hari nanti. Ini bukan hanya untuk SPM sahaja, tapi ilmu ini adalah ilmu yang Ustaz Syahid akan kongsikan. Ini adalah satu, dan saya adalah satu ilmu yang sebenarnya sangat bermanfaat pada kamu dan kamu akan guna dalam kehidupan kamu sampai bila-bila. Sampai kamu besar, sampai kamu dah tua, sampai satu hari nanti kita akan dijemput Allah dengan orang kata tu, kita doa supaya kita semua dalam husnul khatimah. InsyaAllah program hari ni Cikgu Ustaz Syahid, mungkin anak-anak kini lah yang akan tarik kita ke syurga, kita tak tahu. Okey, saya okey, terima kasih. Okey, saya teruskan Okey, baik. Terima kasih pada penyarah program, Guru Cemerlang, rakan guru, Puan Dinawati binti Abdul Syukur di atas kesudian untuk menjemput
saya untuk menyampaikan sedikit peringatan, sedikit tazkirah pada petang ini, yang mana saya harap dapatlah sedikit peringatan ini. Kalau tak dapat banyak, dapatlah 1-2 benda yang akan saya sampaikan yang menusuk kalbu, yang memberi pesanan yang dapat digunakan untuk membimbing pelajar-pelajar untuk terus memajukan diri, bukan saja di dunia, bahkan insya-Allah di hari akhirat kelak. Okey, dan seterusnya rakan-rakan guru yang dihormati dan pelajar-pelajar sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masih lagi bersama-sama berkumpul. Kita diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersama-sama berkumpul secara alam maya, secara maya sekali lagi. Walaupun tidak bersua muka, tapi kita dapat bersua rupa tu, kita masih ada, kita masih boleh melihat antara satu sama lain. Alhamdulillah. Jadi kita juga bersyukur pada Allah SWT kerana pada hari ini, pada saat ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk kita bernafas sebagai hamba Allah. Dan yang terpenting sekali, kita masih lagi bernafas sebagai hamba Allah yang beriman dan mempercayai Allah. Yang mana syarat untuk kita mendapat keredaan Allah, syarat untuk kita masuk ke dalam syurga, syarat untuk kita mempunyai happy ending bagi hidup kita di atas muka bumi ini adalah keimanan, kepercayaan kita kepada Allah. Walaupun secepis zarah sekalipun keimanan dalam diri kita, insya-Allah kita akan dapat kebahagiaan di hari akhirat kelak, insya-Allah. Jadi semua sidang hadirin dan hadirat sekalian, untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang saya sebutkan tadi, untuk kita dapatkan nikmat ataupun ganjaran selama-lamanya daripada Allah Subhanahu Taala, kita sebagai hamba Allah tidak boleh tidak, wajiblah kita menjalankan perintah yang telah Allah suruh, yang Allah dah suruh kita buat, yang mana Allah telah sampaikan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara perintah yang paling agung, perintah yang paling hebat yang telah Allah berikan, yang Allah telah arahkan kepada kita, yang mana perintah tersebut Allah Ta'ala berikan secara langsung kepada Rasulullah, kepada pembawa wahyu kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Yang mana perintah ini tidak seperti perintah-perintah lain yang hanya diberikan secara wahyu melalui perantaraan Malaikat Jibril alaihissalam. Perintah ini Allah Ta'ala berikan secara langsung kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bagi tahu apa kelebihannya, apa yang perlu dibuat, berapa kali yang perlu dibuat. Jadi istimewanya perintah ini, itulah dia istimewanya perintah ini, sebab Allah Ta'ala bagi tahu secara langsung. Allah Ta'ala tak melalui perantara. Orang kata kita ni kalau kita diberikan sesuatu secara langsung daripada orang asalnya, ataupun kita dapat daripada orang yang mencipta, contoh kita dapat novel tu kita beli memang daripada orang yang menulis novel tersebut, jadi dia jadi istimewa novel tu, betul tak? Jadi itulah dia perumpamaannya, kesimpulan istimewanya satu perintah ini yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita. Allah Ta'ala bagi secara langsung kepada wakilnya lah, iaitu Nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada kita. Iaitulah perintah apa? Perintah solat. Solat tu saya share sikit ada dah ni, lupa nak share Pak. Lupa nak buka, maafkan saya. Boleh nampak skrin yang saya tayangkan? Nampak Cik Ustaz. Okey, baik. Jadi solat ini istimewanya dia pada kita. Jadi bila sesuatu yang istimewa pasti akan memberi manfaat pada kita, pasti akan memberi faedah dan hikmah kepada kita. Jadi pada hari ini saya bukanlah nak menceritakan tentang apa itu rukun solat, apa itu macam mana cara nak solat, kan? Tak dinafikan mungkin ada antara pelajar-pelajar yang masih
tak reti solat dengan sempurna? Ada, saya rasa ada. Okay, jadi untuk itu kalau malu nak cakap, jangan risau, bagi tahu saya. Bagi tahu saya. Tak reti nak ustaz, saya tak reti nak solat lah ustaz. Sebenarnya saya selama ni masa dalam kelas saya dengar tapi tak ingat, lepas tu tak pernah buat. Lepas tu masa periksa saya tiru. Kan, jangan risau, bagi tahu saya takkan marah. Saya takkan habis-habis kau kena bahan sikit-sikit lah kan. Biasalah tu bahan-bahan gurau-gurau kan. Okey, jadi bagi tahu saya jangan malu-malu. Okey. Sebab kalau awak malu, takut nanti takut nanti apa yang awak malukan itu dapat membawa akan memberikan padah pada diri kita sendirilah. Okey, nauzubillah. Jadi kalau ada yang tak reti solat ataupun mungkin tak reti wuduk, kan, basuh muka, basuh telinga, dah basuh kaki baru niat. Okey, tak reti susun latuk dia tak reti. Jadi boleh bagi tahu saya, jangan malu-malu, jangan risau. Saya juga pelajar yang bukanlah nak kata pandai, bukanlah kata baik, bukanlah kata skema sangat dekat sekolah dulu. Saya juga faham perasaan pelajar-pelajar yang tak berapa pandai, yang nakal. Saya faham. Jadi boleh luahkan pada saya kalau ada yang tak reti solat ke apa, boleh luahkan pada saya. Bagi tahu, insya-Allah kita akan pelajari semula secara lebih mendalam lagi, insya-Allah. Baiklah semua hadirin sekalian, kita teruskan. Jadi hari ini apa yang saya nak sampaikan adalah macam yang saya cakap tadi, bila solat ini satu yang perkara yang istimewa, pasti ia akan dapat memberi satu manfaat kebaikan pada diri kita. Okay, bila saya cerita pasal solat, seronok, suka saya cerita tentang seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang pemimpin lah, seorang panglima tentera yang sangat agung. Seorang panglima tentera yang sangat agung. Setiap kali saya diberi tanggungjawab untuk menyampaikan cerita tentang solat, pasti saya akan ceritakan tentang individu ini. Okay. Jadi Cikgu Rina pun setiap tahunlah dengar pasal cerita ni. Harap Cikgu Rina tak bosan lah ya dengar. Kita ya Allah, Ustaz, kalau boleh kita nak setiap tahun dengar supaya seronok sebenarnya. Terima kasih Ustaz. Okey. Jadi insya-Allah pada tahun ni bukan apa, sebab individu ini dengan solat dia dapat menjadi seorang yang sangat berjaya, sangat hebat, sangat dikagumi. Bahkan Rasulullah sendiri menyebut beliau adalah seorang yang sangat hebat. Okey. Kalau siapa yang tak pernah dengar, okey, boleh tengok. Okey, ni tak perlulah. Okey, pengertian solat ni nak cakap tapi tak apalah, saya masa tak panjang. Okey, jadi kita teruskanlah. Okey, ini dia. Ni gambaran lah gambaran pada ketika itu. Ustaz, tak apa. Masa Ustaz panjang. Sampai kompat tu Ustaz. Kami setengah jam tak apa. Ustaz naik balik tadi. Macam seronok juga. Biar penjelasan solat itu betul-betul kukuh pada anak murid kita. Okey, baik. Ustaz pergi balik slide yang kedua tadi akak tengok tadi. Sekejap, kena back balik. Okey. Okey, jadi betul. Sebelum kita nak solat, kita kena tahulah. Okey, sebelum kita nak buat apa-apa, kita kena tahulah apa yang kita nak buat, betul. Tak tahu maka tak cinta, betul. Tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk kita mencintai sesuatu, kenalah kita kenal. Nak kahwin dengan orang, kenalah kenal dengan orang tu, betul. Kalau tak kenal, macam mana tiba-tiba lah, kau bukan sekelas dengan aku dulu ke? Macam mana kita boleh kahwin ni? Okey, tak kenal ni tak boleh lah. Okey, jadi kita kenal, kita kena tahu. Kita kena tahu apa yang kita nak buat itu, barulah kita dapat buat dengan baik. Kita akan cinta apa yang kita akan buat. Jadi yang pertama kita tahu dulu apa itu solat. Okey, solat ini sebenarnya dari segi bahasa bermaksud doa. Okey. Dari segi bahasa bermaksud doa. Maksudnya apa yang kita buat ketika kita bersolat adalah doa. Doa ni bukan saja doa ni bukan saja kita meminta, bukan saja kita mengharapkan sesuatu. Doa ini bahkan adalah satu rintihan hati kita kepada Allah, rayuan kita, luahan hati kita kepada Allah, itu doa. Jadi dalam solat ini, solat inilah kita berdoa apa-apa yang kita nak. Okey, sebab itu pentingnya kita faham maksud yang ada dalam solat tu. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ada doa. Dalam duduk antara dua sujud ada doa. Dalam tahiyat ada doa. Okey, dalam setiap pergerakan tu ada doanya. Okey, ada doanya. Itulah maksud dari segi bahasa. Dan dari segi istilah pula, solat ialah ibadat yang terdiri daripada niat.
Okey, maksudnya yang kita nak buat kena ada niat lah. Okey. Okey. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Okey, setiap sesuatu itu bermula daripada niat. Dan setiap perbuatan orang itu berdasarkan apa yang diniatkan. Jadi pentinglah kita nak solat itu kita kena niat. Okey, kita tak payah cerita pasal mazhab-mazhab lain lah. Okey, kita cerita pasal mazhab kita je. Okey, mazhab kita nak solat, nak buat satu ibadah, kita kena ada niat. Niat ni sahaja aku solat, sahaja aku mengambil wuduk, sahaja aku mandi, mengangkat hadas besar, sahaja aku mengangkat hadas kecil, sahaja aku puasa di bulan Ramadan. Kena ada lah. Okey, kena ada. Okay, seterusnya beberapa bacaan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan disudahi dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, itu solat. Jadi solat, bila kita dah tahu pengertian solat, jadi barulah kita boleh solat dengan betul-betul. Itu sebab tu masuk dia beberapa bacaan dan perbuatan. Kita kena tahulah apa itu bacaan dia, apa itu perbuatan dia. Tak bolehlah saya nak terangkan lebih lanjut kan perbuatan dia, sebab kita ni bukan dalam kelas PDPR. Okey, kalau dalam kelas insya-Allah saya terangkan satu-satulah mula rukun solat apa, syarat wajib solat apa kan. Okey, cuma saya bagi tahu secara tak langsung jelah. Okey, jadi bila kita dah cukup umur, kita sihat, kita bebas, kita tak ada apa-apa penyakit yang memudaratkan, jadi wajiblah ke atas diri kita untuk solat. Senang cerita awak yang mana tingkatan 5, senang cerita tingkatan 3, 4, 5 kan, 15, 16, 17 ke atas ni dah wajib solat. Jadi bila dah kata wajib, buat dosa buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Jadi wajib kita solat, tak boleh sesekali kita tinggalkan. Sebab apa? Kalau kita tinggal, itu maksudnya kita telah meninggalkan perintah Allah. Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya solat itu ke atas orang-orang yang beriman. Allah Taala kata orang-orang yang beriman adalah satu perkara yang telah ditetapkan, ditulis ketetapannya. Okey, maksudnya kita kena, bila kata tetap, dah ditulis ketetapannya, kita kena tetap buat. Okey, kita kena tetap buat walau dalam macam mana keadaan sekalipun, sakit tak sakit, selama mana kita sedar, kita waras, wajib kita solat walaupun kita tak sihat, tapi kita waras, kita sedar. Tak ada alasan kena solat. Okey, kena solat, kecuali kalau kita koma ataupun tak sedarkan diri akibat kemalangan, ataupun hilang akal sekejap kan, pagi elok tiba-tiba tengah hari bercakap dengan tiang lampu. Okey, yang tu dia jadi tak wajib lah. Tak wajib pada ketika itu. Okey, jadi dia dah sihat, bila dia sihat je kena solat. Okey, itu antara syarat yang mewajibkan kita solat lah. Jadi saya rasa semua kat dalam ni sihat. Okey, semua sihat, semua waras kan, semua bebas, tak ada yang jadi hamba, tak ada kan. Okey, jadi wajiblah ke atas semua yang ada dalam ni untuk solat. Okey, kita tengok seterusnya. Ini yang saya nak tanya, yang nak ceritakan. Okey, kenapa kita solat sebenarnya? Apa tujuan kita solat? Apa tujuan kita orang senang cerita, apa tujuan kita buat tunggang tonggek ni sebenarnya? Itu benda kalau bahasa mudahnya, bahasa kasarnya lah. Tunggang tonggek, kalau orang Cina tanya, you tunggang tonggek apa benda you buat ni? Dia tanya kita macam tu kan. Apa kita nak jawab? Boleh tak kita jawab? Kalau kita jawab itu perintah Allah, agak-agak dia reti ke nak cakap? Perintah Allah pun dia tak percaya. Apatah lagi perintah Allah. Okey, jadi kita kena tahulah apa tujuan kita, kenapa kita solat. Okay, dan seperti yang telah tertulis, yang seperti yang telah ditulislah dekat situ dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Kenapa sebenarnya kita solat ni? Yang pertama sekali kita nak minta tolong. Kita nak minta tolong daripada siapa? Daripada Allah lah. Okey, Allah ni Maha memberi pertolongan.
Okey, Maha memberi sesuatu, Maha memberi kurnia, Maha pemberi rezeki. Jadi kita bila kita ada masalah, kita kena minta tolonglah daripada yang apa? Yang telah bukan kata nak kata mendatangkan masalah, tak juga. Masalah tu ujian lah daripada, maksudnya semua ni kita datang daripada Allah, betul. Jadi apa yang bila kita nak minta tolong itu, kita minta daripada Allah lah, sebab semuanya datang daripada Allah. Allah yang lebih tahu macam mana jalan untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Jadi dengan daripada Allah lah kita minta pertolongan. Okey. Saat kita sesat, kita keliru, kita tak tahu arah tuju, kita hati tak tenang, resah, gelisah, jiwa kacau. Budak-budak sekarang kan, PBNU sekarang ni jiwa kacau. Kan. Jadi itulah caranya untuk kita untuk kita menenangkan semula hati kita yang resah, atau minta daripada siapa? Minta pada Allah. Macam mana caranya? Solat. Solat. Saya ingat lagi Cikgu Rinawati tahun lepas ke 2 tahun lepas, dia cakap apa? Di masa seharian dia suntuk, kawan-kawan selalu tanya, bila Kak Rina rehat? Tanya kan. Sebab tengok kerja. Lepas tu bila Cikgu Rina kata masa bila? Masa solat itulah waktu Cikgu Rina rehat. Bayangkan. Masa solat itulah waktu rehat. Kenapa masa solat itulah rehat? Meluahkan perasaan pada Allah. Itu. Jadi bila kita solat ini, kita dapat minta pertolongan dengan sesuatu yang maha memberi pertolongan. Okey. Sebab bila kita jangan ingat kita boleh buat satu perkara sendiri, takkan boleh. Okay, itu orang yang pentingkan diri sendiri, selfish. Okay, kita dalam hidup kita mesti kena minta pertolongan. Kena minta pertolongan, sebab kita takkan boleh buat sesuatu dengan sendiri, apa benda sekalipun. Okay, jangan jadi macam Korun. Dia dapat harta yang sangat banyak. Ada harta tau. Korun ni manusia paling kaya di dunia lah, senang cerita, selepas Fir'aun lah. Fir'aun memang kaya lah. Okay, Korun ni orang kanan Fir'aun, pembesar antara pembesar Fir'aun. Okay, dia punya kaya, harta dia sampai ada satu gudang dia tu tak payah cakap lah besarnya. Jadi bila Nabi Musa, dia hidup zaman Nabi Musa suruh dia bayar zakat, dia tak nak. Zakat ni kita tahulah, zakat ni untuk kita kongsikan harta kita dengan orang-orang yang susah, betul. Jadi dia, kenapa pula Korun cakap lah kan, kenapa pula harta aku ni aku nak kongsi dengan orang? Kenapa nak kena bagi-bagi dekat orang lain, sedangkan harta aku ni aku dapat sendiri atas hasil usaha aku. Tak ada siapa-siapa pun yang tolong aku buat sampai aku dapat harta aku banyak macam ni. Tak ada siapa-siapa pun yang kumpulkan harta untuk aku. Tak ada, aku kumpul sendiri. Aku usaha sendiri. Sebab itu aku boleh dapat harta banyak macam ni. Kenapa pula aku nak kena kongsi dengan orang? Itu bongkaknya Korun, dan akhirnya Allah Ta'ala turunkan azab, tenggelam dia dengan harta-harta dia sampai hari kiamat, tenggelam ke bumi. Okay. Jadi hidup kita ni kita kena minta tolong pada seseorang, dan paling tinggi sekali kita boleh minta tolong, kita haruslah minta tolong pada Allah. Macam mana cara kita nak minta tolong? Dengan cara kita solat lah. Okay, solat. Okey, itu yang pertama. Sebenarnya hadirin sekalian. Okey. Sebelum saya lanjutkan tentang kenapa kita perlu solat, suka saya nak cerita pasal ni lah tadi yang saya cakap ni. Seorang pemimpin yang sangat agung, yang sangat hebat, Rasulullah sendiri memuji beliau. Walaupun Rasulullah tak pernah menjumpa, tak sempat lah. Pemimpin ni hidup selepas daripada zaman Rasulullah. Okey. Tapi nak diceritakan. Okey. Nampak skrin saya bergerak Nampak bergerak. Okey, baik. Jadi inilah dia. Okey, ceritanya tentang seorang sultan atau pemerintah atau raja yang diberi nama Sultan Muhammad. Okey, Sultan Muhammad Al-Fatih tu gelaran. Okey, Al-Fatih tu gelaran untuk beliau. Kenapa diberi gelaran sebagai Al-Fatih? Al-Fatih ni maksudnya sang penakluk, sang pembuka. Sang pembuka Al-Fathun buka. Jadi Al-Fatihun pembuka.
Okey, orang yang membuka. Kenapa dikatakan sebagai pembuka? Okey. Jadi kita tengok kalau boleh nampak nampak saya bacakan Masa Rasulullah tengah kembali menggali parit Khandak. Parit Khandak ni parit yang dibina di sekeliling kota Madinah ketika mana perang Khandak. Okey, perang Khandak setelah dinasihatkan oleh Salman Al-Farisi untuk bina parit. Satu parit ni nak perangkap orang-orang kafir lah. Bila ada parit tu tutup, lepas tu nanti orang kafir akan masuk ke dalam parit tu, diserang lah. Okey, jadi masa tengah gali parit tu banyaklah cerita tentang masa parit ni. Tapi salah satu kisahnya Rasulullah kata apa? Rasulullah kata masa tengah menggali kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Rajanya sewaktu itu adalah sebaik-baik raja yang ada dan tenteranya juga sebaik-baik tentera. Tengok. Okey, tengok. Macam mana Rasulullah sendiri yang kata rajanya ketika itu adalah raja sebaik-baik raja dan tentera yang dipimpinnya pada ketika itu adalah tentera sebaik-baik tentera. Rasulullah sendiri kata. Kenapa yang buat Rasulullah kata sampai macam tu? Kenapa? Kenapa Rasulullah sampai kata Sultan Muhammad Al-Fatih ni seorang yang raja yang hebat. Okey, sebab kita tengok ni sikit lah. Okay, ni sikit tentang dia punya ni. Lahir pada 27 Rejab 835 Hijrah ataupun 29 Mac 1432 Masihi, meninggal dunia pada 3 Mei 1481. Ni zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi ni. Okay, apa ceritanya sebenarnya yang sampai Rasulullah puji Sultan Muhammad Al-Fatih ni? Kita tengok. Tentera Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan solat wajib sejak baligh. Separuh dari mereka tidak pernah meninggalkan solat tahajud sejak baligh. Dan Sultan Al-Fatih sahaja yang tidak pernah meninggalkan solat wajib, tahajud dan rawatib sejak baligh hingga saat kematiannya. Itu cerita dia. Tak pernah, tentera-tentera dia tak pernah tinggal solat. Okey, tak pernah tinggal solat. Macam mana tahu? Okey, macam mana tahu? Satu ketika tu sampai waktu solat yang pertama lah, waktu solat pertama ketika nak perang tu. Okey, ketika nak menakluk kota Konstantinopel ni, okey, sedikit informasi tentang Konstantinopel. Okey, Konstantinopel ni adalah negara yang dinaung oleh Byzantium. Okey, terletak kemudian diperintah oleh Uthmaniyah, Turki Uthmaniyah lah selepas dapat ni. Okey. Byzantium, Turki ni dia Konstantinopel ni dekat Turki lah. Okey. Dekat Turki di bawah empire lebih dekat lagi dekat Istanbul, Turki. Okey. Itu Konstantinopel dekat Istanbul, Turki. Okay, jadi ceritanya masa sampai waktu solat yang pertama ketika nak menyerang kota Konstantinopel ni, sampai waktu solat tu Sultan Muhammad Al-Fatih nak pilih imam. Jadi nak pilih imam ni dipilih yang orang-orang yang wara, yang alim, yang baik kan. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih pun tanya, siapa di kalangan kita ni yang tak pernah tinggalkan solat? Siapa yang pernah tinggalkan solat duduk, dia kata kan. Tak ada yang semua tak pernah tinggalkan solat. Jadi semua berdiri. Aduh, semua ada ni, cepat siapa nak pilih jadi imam ni kan. Jadi kemudian Sultan Muhammad Fatih tanya lagi, siapa yang sejak balik tak pernah tinggal solat secara berjemaah? Tak pernah tinggal solat secara berjemaah. Jadi dah duduk, separuh dah duduk. Ada yang tak solat jemaah adalah kan. Okey, jadi tinggal separuh. Ramai lagi. Jadi tak tahu lagi siapa yang jadi imam. Okey, jadi Sultan pun tanya lagi, siapa daripada kalangan kita ni yang tak pernah tinggalkan walaupun sekali solat sunat tahajud sejak dia akil baligh? Semua duduk, tinggal seorang je yang berdiri. Siapa yang tinggal yang berdiri tu? Yang berdiri tu adalah dia sendiri, beliau sendiri, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Tengok Sultan Muhammad Al-Fatih sejak akil baligh solat secara berjemaah, tak pernah tinggal tahajud dan solat sunat rawatib tahu kan? Rawatib solat sunat apa, qabliyah ba'diyah, sebelum dan selepas.
Itu apa ni? Itulah yang menjadikan ataupun itulah salah satu kejayaan yang mana membuatkan Sultan Muhammad Al-Fatih ni berjaya menjadi salah seorang raja yang terhebat yang dikatakan oleh Rasulullah. Apa ceritanya? Tak pernah tinggal solat. Jadi kesimpulan daripada cerita ni, kalau kita tak tinggal solat ataupun kita solat dengan baik, ditambah pula dengan solat-solat sunat, insya-Allah kita pasti akan berjaya. Sebab itu tak payah risau tengok apa ni, kadang tu orang-orang yang belajar dari Timur Tengah kan, belajar di Mesir, belajar di Morocco, Jordan dan sebagainya, mereka ni yang belajar ilmu-ilmu agama ni, kadang tak ada kerja tetap pun. Walaupun tak ada kerja tetap, tapi tetap rezeki dia tak putus-putus. Rezeki dia tak putus-putus. Sebab apa? Sebab dia apa? Itulah mempelajari ilmu agama dan seterusnya adalah yakin pada Allah, solat tak tinggal dan sebagainya. Okey. Jadi kita tengok seterusnya. Ni yang saya nak ceritakan kenapa kita solat ataupun bahasa ni kita kepentingan, kenapa pentingnya kita menjaga solat. Okey, yang pertama sekali kerana solat itu, okey ingat saya cerita kepentingan solat. Yang pertama kerana solat, kalau tengok tulisan yang merah tu, amal yang mula-mula sekali dihisap pada hari kiamat ialah solat. Awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-salah. Perkara pertama yang dihisap di hari akhirat adalah solat. Tu Nabi kata jika sembahyang kita diterima, maka beruntung dan berjayalah ia. Berjaya. Nabi kata seiring dengan Al-Quran, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Maka berjayalah orang-orang yang beriman. Macam mana nak kata berjaya ni? Bila mana mereka solat itu, mereka solat dalam keadaan yang khusyuk. Nabi pun cakap, jika sembahyang terima, maka sungguh beruntunglah dan berjayalah ia. Okey. Jadi siapa yang solat, dia solat dengan baik, maka amalan-amalan lain dia akan diterima. Okey, diterima. Dan jika sembahyang yang tidak terima, maka kecewa dan rugilah ia. Ada juga ayat Quran yang kata solat ni apa, kalau kita solat tapi walaupun solat tapi solat itu tak membawa apa-apa faedah pada diri dia. Ada juga dalam surah Al-Ma'un kan. Dia cerita fawailul lil musallin, maka sisialah atau celakalah bagi orang-orang yang solat, allazina hum fi solat fawailul lil musallin allazina hum solatihim dah lupa pula dah. Astagfirullahalazim. Kena ulang, kena daripada awal alright, allazi kazibudin. Tak apalah, nantilah kita buat semula tapi nak kata dalam tu kata apa, ayat Quran pun kata walaupun ada orang tu walaupun dia solat tapi tak ada faedah untuk diri dia, bahkan mendatangkan kecelakaan pula pada diri dia. Kenapa? Adalah sebab-sebab dia. Mungkin sembahyang dalam keadaan riak, sembahyang dalam keadaan tidak bersih, sembahyang dalam keadaan yang kotor dan sebagainya lah. Okey. Itu bagi orang yang tak solat dengan baik lah. Sekiranya terkurang dari sembahyang fardunya sesuatu, Allah periksa lah adakah hamba itu mempunyai sembahyang sunat untuk dicukupkan. Itu sembahyang semacam Sultan Muhammad Al-Fatih tadi, tengok dia sembahyang bukan saja di solat fardu, dia dah lah secara berjemaah, dia buat pula solat tahajud. Dah buat solat tahajud, dia buat pula apa lagi? Sunat rawatib tak tinggal. Okey, solat sunat rawatib tak tinggal. Okey. Jadi bila ada amalan-amalan solat yang tidak sempurna ni, okey, solat kalau tak sempurna solat fardu ni, Allah Taala akan suruh tengok pula solat sunat. Okey, itu pentingnya solat sunat ni untuk melengkapkan atau mencantikkan keadaan solat fardu. Tu solat sunat. Sebab tu solat tak perlu banyak pun dapat amal, solat sunat rawatib pun dah kira baik. Okey, itu yang pertama. Okay, yang kedua, apabila kita sembahyang, Nabi kata apa? Maka bergugurlanlah dosa-dosanya bila kita sujud dan rukuk.
Bila kita sujud, bila kita rukuk, selama mana kita rukuk, selama mana kita sujud, selama itulah dosa-dosa kita akan berguguran. Seorang hamba yang bersembahyang, sedang dia membawa semua dosa kesalahannya diletakkan di atas kepala dan bahunya, tiap kali dia rukuk dan sujud, maka berguguranlah dosanya itu. Jadi bila mana kita solat, bila mana kita rukuk dan sujud itu, ketika itulah dosa kita akan berguguran. Jadi yang kedua apa dia? Yang kedua pentingnya kenapa kita perlu solat ini, supaya tiap kali, supaya berguguran dosa. Okey, berguguran dosa ketika rukuk dan sujud. Gugur ni maksud jatuh lah. Maksud jatuh ni maksudnya Allah Ta'ala ampunkanlah dosa. Okey. Okey. Jadi bila dosa ni bukan dosa-dosa besar, kena ingat, bukan dosa besar kena buat taubat lah, taubat nasuhat, taubat nasuha. Okey, jadi dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa ringan yang mana kita dah lakukan, bila kita solat, insya-Allah dengan rukuk dan sujud yang lama akan berguguran lah. Selama itulah gugurnya dosa-dosa selama mana kita sujud dan rukuk. Okay, itu yang kedua. Seterusnya yang ketiga, kenapa solat itu adalah tiang agama. Solat itu bukti pada jati diri keislaman kita. Okay, setiap orang ada jati diri, ada tanda-tanda, ada dia punya ada dia punya prinsip, ada dia punya orang kata benchmark, bukan benchmark, dia punya tanda lah, macam tanda. Jadi kita sebagai orang Muslim, tanda untuk kita jadi Muslim sebenar, Muslim yang sejati adalah dengan solat. Sebab solat itu adalah penguat, adalah pengukuh kepada tiang keimanan kita. Kalau solat kita gagal, maka iman kita pasti akan goyah. Iman kita pasti akan bergegar. Jika ada sebarang anasi-anasi yang tidak sepatutnya menguji kita, maka mudahlah kita akan terjerumus ke arah anasi-anasi yang buruk itu jika kita tidak solat dengan baik. Sebab tiang macam rumah, ada rumah tak ada tiang kan, ada rumah saya tak ada tiang. Kalau okey, kat dalam rumah tak ada tiang, tapi tetap ada dia punya dia punya asas dia tu. Okey, piling dia tu, itu piling dia kan. Jadi itulah solat. Kalau siapa yang solat itu, maka dia punya agama dalam diri dia, jati diri dia sebagai seorang Muslim akan bertambah baik. Okey, tapi siapa yang tak solat, maka jatuhlah jati diri dia samalah macam orang yang bukan Islam. Na'udzubillah min zalik. Baiklah, seterusnya kita tengok. Okey, dan ini yang ayat tadi, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Solatlah dengan sabar. Memohonlah bantuan kepada Allah lah. Okey, dengan jalan sabar. Yang pertama, kena sabar. Bila kita nak minta sesuatu, kena sabar dan solat. Okey, solat ni berat sebenarnya, berat. Tapi orang yang khusyuk, orang yang telah dapat merasa kemanisan solat itu, pasti akan merasa solat ini ringan. Siapa yang merasa ketenangan ketika solat, dia akan merasakan keringanan ketika menunaikan solat. Tapi bila dia rasa sebab solat ni wajib, dia beratlah nak solat. Bukan maksudnya maksud saya memanglah semua orang kena fikir solat itu wajib, tapi bila kita sekadar memikirkan yang solat itu sekadar wajib, itu yang akan membuatkan kita tidak dapat sembahyang dengan baik. Tapi bila kita merasakan yang solat itu adalah salah satu jalan untuk kita mencapai ketenangan, untuk kita memohon pertolongan sebenar-benarnya, untuk kita kembali kepada Allah, insya-Allah dapat sembahyang dengan khusyuk, dengan baiklah. Okey. Dan seterusnya kita tengok ni sikitlah. Okey. Itu tadi. Tadi sedikit kepentingan
Okey, beberapa lah, saya tak payah bagi banyak, takut nanti tak sempat nak ni. Saya bagi 4 je 4 kepentingan ketika kita, saya ulang balik 4 kepentingan untuk kita, kenapa kita perlu solat. Okey, yang pertama ialah amal yang akan mula-mula sekali dihisap oleh Allah, dihitung, dikira, ditanya oleh Allah SWT. Okey, yang kedua, sebab bila kita solat akan berguguran pahala dan astagfirullahalazim, akan berguguran dosa yang ada pada diri kita, dapatlah pahala. Okey, dan solat itu akan dapat membuktikan. Dan yang ketiga, solat itu tiang agama, yang mana solat itu dapat membuktikan keislaman kita, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Dan solat juga adalah tempat untuk kita memohon pertolongan. Ingat, bila kita solat pasti kita akan rasa tenang, kita akan rasa hilang segala masalah. Lebih-lebih lagi kalau kita solat dekat masjid, kita solat dekat surau, mesti kita akan rasa tenang, kita akan rasa macam segala masalah kita akan hilang ketika tu. Hilang, kita rasa macam tak ada apa-apa yang mengganggu diri kita, tak ada apa-apa yang meresahkan jiwa kita, tak ada apa-apa yang menggoyahkan fikiran kita, tak ada. Kita akan rasa tenang, kita akan rasa uh, uh, kita akan rasa tenang lah. Jadi akhir kata, sebelum saya buka soalan, solatlah, bukan saja solat ini, macam mana keadaan pun solatlah, sebab solat ini bukan kalau dekat akhirat ni, kalau akhirat memanglah untuk kita mengelakkan daripada disiksa, diazab oleh Allah Taala. Tapi dekat dunia ni kita tengok, bila kita solat, kita pasti akan berasa tenang. Itu yang penting. Itu yang paling penting sekali, sebab solat ni dapat menenangkan fikiran kita. Kita contohi Rasulullah, sempena Maulid Rasul ni. Kita Maulid Rasul lagi beberapa hari kan. Kita contohi Rasulullah. Tengok Rasulullah sembahyang, walaupun Rasulullah dah dijanjikan syurga, pastilah confirm dah syurga, penghulu syurga lah, ketua syurga. Tapi Rasulullah tetap solat. Sampai isteri tanya, kenapa solat sampai bengkak-bengkak kaki Rasulullah sembahyang ni, sampai bengkak-bengkak kaki. Rasulullah kata apa? Tidakkah aku patut menjadi hamba-Nya yang bersyukur? Okey, tu dia. Pada akhirnya kita solat ni apa? Kita solat ni tanda kita bersyukur kepada Allah di atas segala kurniaan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Okey, jadi solatlah. Okey, solatlah. Sebab solat ini pasti akan dapat memberi, macam saya cakap tadi, memberikan ketenangan untuk jiwa kita, menghilangkan keresahan hati kita, dan yang penting dapat menyelesaikan masalah, apa-apa saja masalah yang kita hadapi. InsyaAllah bila kita salat, Allah Ta'ala akan beri kita jalan. Ingat, solat bukan part time, bukan sometime, bukan no time, tapi mesti full time, on time dan overtime. Okay, sebab mati anytime. Okay, ni glamour lah awak dengar kan. Okay, dan solatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di hadapan imam. Jangan kita dah lah tak pernah pergi masjid tu satu hal, sembahyang jarang-jarang, dah lah pergi masjid duduk depan imam. Bukan duduk baring pula depan imam. Jangan, auzubillah min zalik. Okay. Jadi sampai saya rasa itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Jadi saya ulang semula antara kepentingan kelebihan kita solat. Yang pertama, kenapa kita kena solat? Yang pertama sekali, amal yang pertama Allah Ta'ala tanya. Lepas tu dapat memberi kita ketenangan jiwa, menjauhkan kita daripada keresahan hati, dan dapat memberi kita pertolongan di saat kita di dalam kesusahan ataupun dalam kita menghadapi masalah. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Kalau ada persoalan bolehlah diajukan. Okey. Soalan. Ada soalan daripada murid-murid. Kalau sekiranya anda ada soalan, anda boleh terus tanya ataupun boleh tulis di ruangan chat. Jadi Ustaz boleh terus jawab. Kalau malu nak cakap boleh tulis. Okey.
Okey, tak apa. Kalau malu nak tanya nanti boleh boleh PM saya lah. Okey, malu nak tanya apa-apa tentang soalan apa, tak reti nak solat ke apa benda ke, boleh PM saya. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey. Kalau tak ada soalan, jadi saya rasa sampai di sini saja akhir kata daripada saya. Solatlah kamu dalam apa juga keadaan sekalipun, walaupun apa ni orang kata dah nak suntuk dah tu, solatlah, jangan tinggal. Kalau tertinggal juga, ganti balik solat yang kita dah tinggalkan. Sebab bila kita tertinggal solat, bermakna kita berhutang dengan Allah Taala. Ingat, hutang ni kena macam mana pun kena bayar. Okey, jadi macam mana sekalipun akhir waktu pun solatlah. Kalau dah tak malas sangat pun, sebelum habis waktu tu solat juga. Okey, jangan sampai kita tertinggal solat. Dan kalau tertinggal, ganti qada balik solat yang kita tinggal. Jangan sesekali kita tinggalkan macam tu sahaja. Okey, jadi itu saja daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu adalah kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Okey, saya akhiri dengan nafas wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kembali pada kursi majlis. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, kita belum kasih, selesai Cik. lagi. Ya. Okay, jangan live lagi. Okay. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Syahid atas perkongsian, atas penyampaian tentang pentingnya solat, iaitu doa. Okay. Jadi anak-anak sekalian, ingatlah penghubung antara senjata kita yang paling berharga orang Islam yang kita ada adalah doa. Okay. Kita dapat lihat dalam situasi sekarang, ramai sangat orang yang ada masalah. Okay, ada masalah, dan bila kita ada masalah, ya Allah, apa yang kita nak buat? Kita buntu, kita sangat stres, okay? Kita tak tahu macam mana. Ingatlah anak-anak sekalian, kita ada Allah. Dan macam mana nak minta? Dengan solat dan doa. Okay? Awak akan dapat rasa kalau awak buat dengan bersungguh-sungguh dan awak percaya memang Allah sahaja yang boleh bantu awak. Awak percaya dengan doa dan kuasa doa itu, awak akan nampak nanti impaknya. Okay? Jadi tanpa membuang masa lagi, kita mulakan dengan slot yang seterusnya, slot yang kedua. Okey, dengan itu saya mempersilakan Cikgu Rinawati binti Abdul Sukur untuk menyampaikan perkongsian yang seterusnya. Dipersilakan Cikgu Rina. Okey, terima kasih Cikgu Nisa. Terima kasih Ustaz. Dengar tak suara saya? Jelas tak? Ya, Okey, sebelum saya mula, saya nak suruh kamu tengok sedikitlah satu video yang saya nak share. Nampak tak Cikgu Nisa? Okey. Dengar tak suara? Okey, dah ada. Dengar. Okey. Clear. Okey, thank you. Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya
menangis tanpa suara. Oh, mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Oh, mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. Tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Oh, mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. Akbar, Allahu Akbar. Okey. Itulah kita tengok sedikit video lah. Saya selalu tengok video itu untuk memuhasabahkan diri saya. Cikgu Nisa, jelas suara saya ya? Jelas suara saya Cikgu Nisa? Jelas Cikgu Rina. Okey, thank you. Okey, saya sebenarnya sedikit sajalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Saya sebenarnya bercakap dengan Ustazah Nurizan. Saya bukannya orang yang selayaknya lah nak cerita tentang doa, tapi saya nak cerita juga pada anak-anak murid di hadapan saya ni sebab di atas pengalaman saya di atas orang kata tu bicara doa pada petang ini adalah pengalaman saya bersama program-program motivasi yang saya handle untuk anak-anak Sri Alam 2 dah banyak tahun sebab saya agak kita tak dapat nak buat seperti dulu. Jadi kita terpaksa buat secara Google Meet. Jadi inspirasi doa. Kenapa saya nak buat untuk program hari ini? Saya bincang dengan Ustazah Nurizan. Program ini adalah salah satu program yang saya nampak dapat memberi impak lah pada anak-anak semualah. Okay. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Saya sangat terpanggil sebab saya sangat sayang anak-anak di hadapan saya ini. Kalau kita tengok kat sini pertolongan Allah itu dekat. Dia sangat dekat. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Faham Aku adalah dekat. Maksudnya Allah tu sangat dekat dengan kita. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila mohon kepadaku. Faham? Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Yang solat tadilah. Betul Sebab kewajipan solat tu kan. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini adalah ayat cinta daripada Allah. Sebab tu kalau kita nak rasa Allah dekat dengan kita, kita kena baca Quran. Sebab kat situ akan terjawab banyak pertanyaan dan persoalan. Betul kalau Ustaz, macam Ustaz Syed cakap kan. Masa saya sangat sibuk. Saya sangat sibuk dengan tersusun. Tapi kalau orang tanya saya, bila waktu saya rehat? Solat. Saya cakap terus terang solat.
Solat itulah waktu saya rehat. Satu ketenangan, satu keindahan yang saya rasa sebab tu kalau kat sekolah, saya rasa bila saya solat tu saya rasa macam saya dapat vitamin. Macam kita makan kan, kita macam kata tu kalau kita tak makan kita jadi lemah kan. Tapi kalau kita bersolat tu kita jadi lebih kuat sebenarnya. Betul saya cakap terus terang, saya lebih kuat. Itu kita punya orang kata tu vitamin wajib. Faham tak? Maksudnya kalau kita sakit kan, kalau orang sakit dia kena wajib makan kan. Macam contoh mak saya kan ada surat dia kencing manis, darah tinggi, jantung kan, dia wajib makan ubat tu. Tapi kita bagi dia, kalau itu wajib vitamin. Maksudnya solat wajib vitamin tu adalah solat fardu 5 waktu tu adalah satu kewajipan, jangan tinggal. Macam Ustaz kata itulah tiang agama kita. Okay, yang vitaminnya apa? Duha kita, tahajud kita, kalau kita boleh buat. Macam yang Ustaz cerita tadi, Sultan Ustaz Syahid Sultan Muhammad Al-Fatih, betul? Betul Ustaz? Ustaz Syahid? Betul Betul. Betul okey. Nampak tak? Jadi kekuatan kita itu adalah vitamin tambahan. Kalau kamu boleh buat, itu memang best. Kalau dengan Qurannya kan, kita boleh baca. Maksudnya menjadikan satu amalan. Kalau soal sebelum kita tidur, kita boleh amalkan. Ya Allah, subhanallah. Soal Waqiah, surah Yasin, setiap pagi kita baca. Benda tu sangat best. Saya cakap terus terang. Jadi sebab tu bila pertolongan Allah tu sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Sebab tu kita kena banyak-banyak berdoa. Menjadikan satu inilah. Okey, pengertian doa. Kenapa kita kena doa? Doa itu memohon sesuatu daripada Allah yang merupakan keperluan rohani dalam kehidupan manusia. Kadang-kadang saya perasan anak-anak murid dalam kelas pun, okey baca doa. Ada yang baca doa tu macam angkat tangan, tak angkat tangan kan. Lepas tu macam kita tak tahu tau. Sekarang ni cuba bayangkan, awak nak minta sesuatu pada orang. Pandang muka dia pun tak. Kan? Nak minta tapi paling belakang. Kita nak bagi ke? Kalau anak saya, mama, abang tak pandang muka kita ni. Ma, abang nak ni. Abang nak tu, abang nak ni. Ma, tolong belikan abang boleh tak? Kita nak bagi ke? Ataupun pandang muka kita kan. Mama, kan? Faham tak? Mama, abang sayang mama. Kita cikgu dah rasa macam, anak aku ni kan. Kenapa bang? Nampak tak? Kenapa bang? Mama cantik lah hari ni. Nampak tak? Ada puji lagi. Kita pun, ya abang nak apa? Contoh kan. Ma, boleh tak abang nak ni? Kita terus, boleh bang, insyaAllah. Nampak tak? Sebab tu kalau kita berdoa, apa yang kita kena buat, betul-betul dekat hadapan Allah. Doa angkat tangan bersungguh-sungguh. Dan yakin Allah akan makbulkan doa kita. Sebab tu kenapa saya beritahu, doa ialah memohon sesuatu daripada Allah. Sebab saya banyak pergi, saya memang suka pergi program motivasi. Saya tak tahulah, hari tu baru pun saya pergi Profesor Dr. Mohaya, saya pernah join Ustaz Abid Liu, saya banyak program saya pergi. Sebab saya tak tahu, sebab saya orang yang sentiasa nakkan satu ilmu, maksudnya macam kita nak supaya kita ni meneruskan kehidupan kita dengan orang kata tu kita tidak memotivasikan diri saya lah sebenarnya. Jadi memang doa itu adalah sangat penting. Kenapa? Sebab macam waktu tahun 2017 saya share, saya pernah mengikuti satu program untuk anak-anak sebenarnya tahun 2017. Saya pergi waktu tu buat dekat bilik seminar, lepas tu kita panggil ustaz tidur waktu tu. Dia suruh buat apa tahu? Okey, ini saya share lah pengalaman saya. Dia suruh, buat 6 kotak impian. Saya sebagai seorang guru yang menguruskan kecemerlangan, kami buat, ambil kertas buat. Kertas buat. 6 kotak. Saya pun buat. Saya buat. Waktu tu saya tak ingat, waktu tu Ahmad Junaidi punya batch lah saya rasa kan. Saya buat. Waktu tu saya tulis, apa yang kita nak? Apa impian kita buat 6 kotak? 6 kotak. Sebab kadang-kadang kita nak tapi kita tak tulis. Tapi sebenarnya tulis itu adalah sangat-sangat, bila kita tulis dan kita ceritakan dalam kita punya gambar tu kan. Okey, aku nak ni kan. 2017 kan cerita. Salah satu kotak itu adalah kereta HRV. Saya tak ada lagi kereta HRV waktu tu. Waktu tu bulan 2. Program itu adalah bulan 2. Tapi 2015 saya cakap dengan suami saya, abang, saya nak kereta tu. Nampak tak? Abang, saya nak kereta tu. Itu dah saya cakap. Bang, saya sangat minat kereta tu, Honda HRV. Saya cakap. Tapi waktu tu saya cakap, tapi aku tak mampu. Faham tak dengan kita punya komitmen kan, saya sebagai seorang guru. Aku tak mampu. Ya Allah, aku tidak mampu. Sampai satu hari pada 30 Ramadan 2017 saya nak balik ke Terengganu. 30 Ramadan waktu tu saya nak balik ke Terengganu. Saya nak balik waktu tu saya dekat Petronas Ulu Tiram. Petronas saya rasa Ulu Tiram. Ulu Tiram. Lepas tu saya share pengalaman saya Ulu Tiram 70 saya cakap depan betul-betul depan kereta saya tu adalah kereta HRV.
Saya cakap dengan suami saya, abang, kereta Syafri. Saya cakap macam tu dengan suami saya. Lepas tu saya cakap suami saya, bang, jom kita submit doa. Ini malam 30 Ramadan. InsyaAllah bang, Allah akan makbulkan. No, malam 29 Ramadan. 29 Ramadan. Waktu tu saya balik Terengganu. Untuk raya kat sana lah. Bang, malam ni malam 29 Ramadan. Kita nak jalan jauh. Abang, saya nak submit doa pada Allah. Saya doa dengan suami saya dalam kereta. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku mohon padamu. Ya Allah, aku nak sangat makbulkan permintaan aku. Ya Allah, aku nak sangat ada kereta Syafri. Itu doa saya. Lepas tu kami teruskan perjalanan. Pukul 3 pagi. Kami sekeluarga aksiden. Waktu tu saya tengah tidur, saya macam Allahu Akbar. Ya Allah, saya rasa macam lori besar tau melanggar kami. Allahu Akbar. Subhanallah, waktu tu kan saya cakap Allah, saya cakap bang kenapa suami saya macam terkedur tau. Lepas tu dia kata abang langgar sesuatu. Dia kata abang langgar macam binatang tapi dia terus langgar. Saya cakap susu tepi, kereta saya dah berasap. Saya cakap Allahu Akbar. Waktu tu kan apa yang saya fikir, anak saya, suami saya, kami suruh keluar. Keluar semua, bangun, keluar. Saya takut kereta terbakar kan. Saya takut sangat waktu tu tau. Ya Allah, waktu tapi kami sempat macam minta maaf apa semua, takut tau. Jadi saya sempat keluarkan anak-anak saya kejut anak saya keluar. Waktu tu anak saya yang kecil baru setahun, 2017 kan. Dekat waktu tu kita dah nak sampai dekat Ajil tu, dekat Sungai Padi, nak sampai dah sebenarnya. Sebab kita nak target kita adalah nak bersahur dengan mak mertua saya. Sebab 29 Ramadan kan, dapat sahur last day pun tak apalah kan. Lepas tu dan waktu tu kami tak pernah lalu LPT2 malam. Kami tak pernah. Saya macam bila malam je kami tak, bukan orang kata tu ya sebab LPT2 dia banyak binatang, dia banyak lah kan. Jadi tapi waktu tu suami saya kata tak apa, ramai orang nak raya. Jadi saya cakap okey. Dan Allah menguji kan. Jadi saya waktu tu memang bawa keluar anak saya dan kita memang berasap. Suami saya dia macam tak nak buat apa. Dia macam tiba senyap, dia macam trauma. Saya macam, abang, telefon polis. Waktu tu memang sunyi tau dekat LPT2 kan. Dia tak macam Lebuh Raya Plus tau. Jadi sunyi saya macam, saya dah telefon, suami saya pergi telefon dalam kereta. Dia kata, abang nak ambil dalam kereta. Saya cakap, no bang, saya takut kereta terbakar. Sebab berasap tau. Tak boleh bang, saya takut tiba-tiba suami saya pergi tiba-tiba kereta bakar kan. Subhanallah, saya macam tak boleh. Saya dengan anak-anak saya cakap, ya Allah, saya terus ambil, saya pergi dekat pondok telefon kan ada saya telefon 999 dia kata saya kat mana, saya cakap tolong kereta saya nak terbakar, kami aksiden satu keluarga. Lepas tu dia kata okey pergi kat kilometer berapa, kita nak tahu kilometer berapa. Jadi saya berlari, suami saya memang terkedu, saya berlari, saya tengok dekat mana tempat tu cik. Dia kata saya cakap kat Sungai Padi, kalau kita kena sebut kilometer berapa sebab bantuan nak datang. Tapi subhanallah waktu tu memang sangat sunyi dan saya peluk anak-anak saya. Waktu tu saya cakap apa tak, ya Allah, mama minta maaf, kita istighfar pada Allah. Kalau mama ada buat salah, mama minta maaf. Ya Allah, aku minta maaf kalau ini adalah dosa aku. Kita tak tahu tau, tapi waktu tu memang waktu tu macam orang kata tu memang dengan Allah sajalah tawakal kan. Jadi tapi saya tak fikir baju-baju raya saya, saya tak fikir apa benda pun dalam tu. Tapi memang berasap. Saya fikir dan waktu tu sangat lama jugalah minta bantuan kan, saya takut kereta berasap kan. Sebab dia langgar kan, waktu tu memang kita tak boleh jalan langsung. Jadi suami saya pun waktu tu memang dia mungkin dalam trauma kan. Jadi macam saya je lah yang boleh ni kan. Sampailah bantuan datang, Lebuh Raya Plus datang. Apa yang Lebuh Raya orang Plus datang, dia tengok kereta itu, dia nak tak tahu dia matikan wire dan sebagainya supaya kereta itu tak terbakar lah. Dan subhanallah, dan saya untuk maklumat untuk anak-anak murid setakat ini saya balik ke Terengganu, saya tak pernah tinggalkan Al-Quran saya. Saya cakap, ya Allah, dengan Al-Quran dekat dalam tu, saya cakap, ya Allah, kau janganlah, kan maksudnya kau peliharalah. Dan alhamdulillah bila Plus datang, dan saya waktu tu, anak-anak, ni pengalaman saya kan, Plus datang kan, dia tengok saya, dia suluh, waktu tu gelap kan, dia suluh saya, Kak, akak okey, akak tak ada cedera. Saya cakap, tak, betul ke Kak? Dia kata macam tu. Dia check semua anak saya cakap, tak, saya okey. Ya Allah, subhanallah, kata orang Plus tu. Saya cakap, kenapa ni dek? Saya cakap, Kak, kat sini tempat ni biasa tak ada yang selamat Kak. Allahu Akbar. Waktu tu saya pun tahu. Subhanallah, saya cakap, ya Allah, aku balik ni, aku nak solat, aku nak sujud pada Engkau. Ya Allah, sebab dia macam bagi saya peluang kedua tau. Jadi itulah pengalaman saya. Dan bila saya, dan alhamdulillah syukur pada saya, janji anak saya selamat kan. Saya pun fikir waktu tu memang satu pengalaman lah yang kita pun tak sangka. Dan waktu tu cerita yang kenapa Allah kata aku uji engkau dulu, aku uji engkau untuk aku dapatkan apa yang kau nak doa malam 29 Ramadan. Jadi saya waktu tu kan saya tak terfikir tau. Dan selepas kejadian itu, kejadian yang saya accident tu,
kami cubalah nak beli kereta yang baru lah. Masa saya macam agak risau kan dengan keadaan, macam saya cakap suami saya, kita nak balik ke Terengganu, kita perlukan satu kereta yang orang kata tu yang Yelah balik ke orang kata kereta-kereta yang bagus lah kan. Lepas tu pergi dekat Mutiara Motor, pergi nak tengok Estima. Tapi sebelum tu pergi kat Honda kan, tengok suka HRV ni kan. Dah pergi kat Honda ni, lepas tu pergi pula Estima kan, pergi kat tengok Estima dekat Mutiara Motor tu. Lepas tu macam, tapi saya solat istihara, saya solat ya Allah mana yang terbaik untuk kenderaan yang aku bawa kan. Dan Allah bukakan saya HRV. 2017 saya accident bulan 6, bulan 10 HIV saya keluar. Subhanallah. Awak bayangkan betapa doa itu, sebab tu saya cakap kenapa kita kena doa pada Allah dan kita kena yakin. Kita kena yakin. Itu 2017. 2019 mengikuti satu program juga Kota Impian. Saya buat dengan saya buatkan 2018 buat. 2017 kan cerita tu, 2018 panggil lagi, buat lagi Kota Impian tu, buat lukis. Yang saya lukis apa tahu? Waktu tu kita lukis tu dengan keadaan macam kita ni memang tak ada duit kan. Jadi macam okey lukis ya Allah ya Tuhanku. Sampai lukis sampai bercakaplah ya Allah ya Tuhanku kan. Sambil menitik air mata ya Allah ya Tuhanku. Lukis gambar Kaabah. Waktu tu lukis gambar saya pegang mak ayah saya dalam kan. Lukis waktu tu pegang mak ayah saya. Itulah yang saya lukis. Subhanallah 2019 saya pergi, saya dijemput oleh Allah ke menaikan umrah. Saya bawa mak saya, saya bawa ayah saya, abah saya bawa adik saya, kakak saya dengan saya. So kami pergi 5 orang. Yang saya support semua. Bayangkanlah waktu tu kan macam kita berdoa tu kita rasa macam ya Allah aku tidak mampu. Aku seorang guru biasa. Tapi bagaimana benda tu macam, sebab tu kita kena faham, kita yakin. Keyakinan kita dengan Allah tu kena sangat kuat. Kadang-kadang Allah datangkan satu sebab tu Allah tak panggil, kalau kita nak ke sana Allah tak panggil orang yang mampu, tapi Allah panggil siapa yang dia rindu. Dan bila siapa yang dia rindu tu, macam mana dengan cara pun kan dia akan datangkan kita. Dan waktu tu kita rasa macam ya Allah kau beri aku rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang sangat tak disangka-sangka. Saya sangat tak sangka benda tu jadi macam, kadang saya cakap dengan mak saya, mak Ina nak bawa mak pergi umrah lah. Macam tu kan. Ada ke kau ni duit? Kan. Saya fikir alamak tak ada duit lah. Tapi niat kita tu ada. Niat kita tu ada. Dan setiap kali saya solat saya selalu doa ya Allah. Dan kebetulan saya punya sejadah saya tu ada gambar Kaabah dan menara jam tau. Jadi saya cakap ya Allah teringin nak bawa mak ayah saya tidur dekat menara jam ni. Subhanallah memang saya dapat. Saya dapat bawa mak saya tidur dekat hotel 5 star hotel yang turun je dekat menara jam tu, kat menara jam dekat Kaabah tu turun je memang Masjidil Haram. Subhanallah. Satu keadaan yang sangat indah. Awak bayangkanlah betapa keyakinan kita pada Allah itu sangat kuat. Saya cerita sebab saya mengalaminya. Waktu tu awak bayangkan saya pergi tu dengan keadaan yang kita nak pergi dengan bawa ni kan. Jadi saya cakap dengan travel tu, saya cakap minta maaf lah, dia kata macam ni, minta maaf lah kita kena asingkan bilik. Saya cakap tak apalah sebab saya ingat saya nak duduk sekali dengan ayah sahabat saya, dah tua kan, saya nak jaga dia. Dia kata tak boleh, dia kata boleh, dia kata tapi kena tambah RM800, dia kata seorang lah. Maksudnya kalau kita nak satu bilik kan, satu family kan. Saya cakap kalau dia kata kalau macam contoh 5 orang lebih kurang RM4,000 nak kena tambah. Jadi lebih baik RM4,000 tu bolehlah sembang untuk makan ke apa. Saya cakap yelah tak apalah kalau macam tu. Subhanallah saya sampai dekat Masjidil Haram, saya sampai dekat hotel dekat Mekah tu sebelum kami bawa umrah di Masjidil Haram. Allahu Akbar, memang tiba-tiba saya dipanggil kan. Saya cakap ini kunci bilik. Saya cakap bilik ayah saya kat mana? Saya cakap macam tu kan. Sebab dia lelaki ni bilik untuk perempuan. Tak, semua. Saya cakap saya tak tambah. Saya tak ambil package yang kena tambah bayaran untuk satu bilik. Tak apa. Saya cakap betul ke? Tak apa. Tak apa. Dia maksudnya itu adalah satu hadiah untuk awak sekeluarga. Jadi macam saya, subhanallah, yang saya nampak adalah bila kita orang kata tu doa kita tu dan kita bawa ni pada ibu bapa kita tu, benda tu yang Allah akan sangat mudah. 2 kali saya pergi umrah bawa mak ayah saya rasa sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Subhanallah. Betul saya cakap. Sebab tu kita kena banyak berdoa. Anak-anak murid depan saya ni kena banyak berdoa. Dan doa kita tu kena, maksudnya macam ya Allah ya Tuhanku, aku nak lulus SPM ni ya Allah, untuk aku lulus dengan baik, aku nak tolong mak ayah aku. Takkan Allah tidak makbulkan. Sebab di doa itu ada doa untuk mak ayah kita. Faham tak? Jadi you kena get it benda tu. Jadi Allah akan makbulkan setiap inci. 2019 saya pergi, 2010 saya pergi yang kali pertama, saya bawa juga mak ayah saya, mak mertua saya, Cikgu Sanusi. Dia sorong mak dia pakai wheelchair.
Ya, awak tahu tak, satu hari tu kami berjalan saya rasa cikgu-cikgu yang ada yang pernah menjejakkan kaki melakukan umrah. Suami saya dia sangat hebat lah. Dia sangat hebat. Dia jaga mak dia kan. Jadi saya cakap, waktu tu saya bermadu 6 bulan. Bang, tak apa, awak urus mak awak. Saya cakap, tak apa, saya seorang. Sa'i ke apa, saya seorang. Tawaf ke memang saya. Saya tak apa, saya tak ada masalah. Walaupun saya 6 bulan. Waktu tu, dan kami waktu tu balik, Cikgu Samsi kata apa tahu? Abang teringin nak makan laksa Johor. Laksa Terengganu. Orang Terengganu kan, laksa Terengganu. Saya waktu balik saya cakap apa tahu? Bang, saya cakap, ini kan Mekah. Saya cakap macam tu. Mana ada laksa Terengganu? Ya Allah, tolonglah jangan minta pelik-pelik. Saya cakap macam tu. Mana ada bang? Saya cakap macam tu kan. Itulah abang tak tahulah teringin pula. Sebab tu bila kita kat sana, apa yang kita doa tu sangat makbul sebenarnya tu anak-anak. Sangat makbul. Kita tak boleh cakap. Lepas tu kan, saya cakap suami saya apa tahu? Kalau minta benda yang ada, insyaAllah lah Allah bagi. Tapi minta laksa Terengganu memang tak lah Allah nak bagi. Saya cakap macam tu. Bila kami jalan-jalan tu berdua lah kan. Mak mertua saya dekat dalam hotel. Saya cakap, masuk kita orang lambat lah pergi kat hotel tu ada makan kan. Kami sampai je, awak tahu tak orang kata apa? Okey, jemaah-jemaah, ini ada bungkusan laksa Terengganu yang telah disedekahkan oleh seorang hamba Allah. Saya waktu tu saya baru masuk pintu tu dengan Cikgu Sanusi. Orang hotel tu cakap dengan jemaah kami. Kami macam, saya pandang Cikgu Sanusi, saya cakap, bang, saya cakap, abang nak makan laksa. Tuhan Allah dah bagi. Tapi kita tak tahu siapa. Saya tanya orang, siapa yang bagi? Tak tahu, dia kata, tak tahu ada orang letak, dia kata untuk jemaah dekat hotel ni. Nampak tak betapa saya rasa kadang-kadang kita macam nak cakap buatlah kebaikan. Banyak more kebaikan. Doa. Doa itulah sangat penting. Sebab tu bila once you yakin, you tahu Allah ada dengan awak. So bila awak tahu Allah ada dengan kamu, benda tu macam nak cakap dan kita yakin dia ada dengan kita dan akan kabulkan doa kita. Macam itulah. Jadi tadi kita kenapa kita kepentingan berdoa untuk mencapai satu hajat atau kejayaan. Betul. Saya rasa rakan-rakan guru pun tahu macam mana how sibuknya saya sebagai seorang guru cemerlang. Tapi apa yang saya buat saya share pada anak-anak dan rakan-rakan, saya segala setiap apa yang saya buat ni saya memang saya tahu ini adalah daripada Allah. Dina kau kena buat modul, Dina kena ni, kena ni, kena buat program serta kamu. Ya Allah, aku buat hanya untuk engkau. Dan saya tahu apa yang saya diberikan tugasan, pentadbir hanyalah rakan-rakan saya yang memberikan satu tugasan adalah orang kata tu perantara saya lah. Tapi sebenarnya itu daripada Allah. Untuk apa? Untuk Allah kata, aku nak berikan kebaikan untuk engkau. Jadi bila saya buat tu, saya sentiasa positif. Dan saya bila dapat tu, ya Allah, aku serah semua pada engkau. Saya letakkan, ya Allah aku serah pada engkau. Tapi tiba-tiba tu siap kan. Faham tak? Jadi benda macam tu lah. Kita apa-apa kita meletakkan Allah itu yang pertama. Dan insya-Allah Allah akan mudahkan lah. Jadi doa itu sebagai saluran untuk kita memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai senjata umat Islam. Doa senjata. Jadi jangan main-main. Doa, minta mak kita doa. Doa ibu tu adalah sangat penting. Doa ibu sangat penting. Lepas tu jangan kita menzalimi orang. Doa orang yang dianiaya adalah doa yang tak dihijab di sisi Allah. Tidak ada hijab. Jadi kenapa memang kita berdoa? Sebab tu apa yang saya nak share pada anak-anak murid ni adalah doa. Keberkatan seorang guru. Sebab tu kalau saya ajar, saya tak suka nak marah. Sebab saya takut murid saya masin. Banyak kali. Jadi saya macam pernah sekali tu di sekolah Sri Alam 2 lah. Saya tengah mengandung waktu tu. Waktu tu tahun 2010, saya mengandung 8 bulan, 9 bulan waktu tu. Saya masuk ke kelas 5C3. Kelas 5C3 waktu tu adalah kelas yang paling akhir. Saya rasa kerana ada saya cerita pada anak murid saya jugalah ni. Saya masuk, murid tu tidur. Saya kejut dia dengan keadaan yang baik. Bangun. Saya cakap macam tu. Lepas tu, awak tahu tak apa murid tu buat? Dia hentak meja, dia tengking saya. Cikgu! Dia kata macam tu. Saya macam waktu tu kan, terkejut. Kenapa cikgu kejut saya? Dia kata macam tu. Saya cakap, sekarang waktu matematik kita nak belajar. Cikgu dia marah tau, dia marah saya. Saya tak cakap apa tau, saya paling, tapi dalam hati, waktu tu bulan Ramadan, kebetulan bulan Ramadan, saya paling, saya cakap, ya Allah, dan hati saya, ya Allah, kau berilah petunjuk pada anak murid aku ni. Saya tak doa, ya Allah, ya Tuhan, aku tak ada. Cuma hati saya terdetik begitu. Ya Allah, aku sangat sedih. Ni cikgu jangan main-main dengan cikgu. Saya cakap terus terang. Berkatnya doa guru itu. Ya Allah, sedih waktu tu, memang sangat sedih. Awak tahu apa yang terjadi? Ni cerita benar daripada saya. Esoknya, saya datang bilik guru tu.
hingar-bingar lah. Waktu tu penolong kanak adalah Cik Arudin Bedenan. Dia tunjuk, okey siapa guru guru kelas 5C3. Waktu tu saya tak ingat cikgu siapa. Tapi saya cakap, kenapa Cik Din? Tak, ayah ni budak ni telefon. Dia kata anak dia koma. Baru lepas aksiden pagi tadi subuh. Allahuakbar. Saya cakap, siapa budak tu? Disebut nama budak yang marah saya. Awak tu tak saya buat apa? Saya terduduk. Saya cakap, ya Allahuakbar. Kata Cik Arudin, kenapa Rina? Kau ada marah dia ke? Dia kata macam tu. Tak Cik Din, budak ni marah saya semalam. Habis kau doa apa? Kata Cik Arudin. Tak, saya tak doa. Tapi saya minta Allah bagi petunjuk dekat dia. Awak nampak tak? Allahuakbar. Dia koma lama. Dan waktu tu pun saya dah bersalin, saya naik. Lama-lama dia koma. Allahuakbar. Lepas tu saya naik tu, dia nampak saya, dia pakai tongkat. Awak tahu tak apa dia buat? Dia berlari. Dengan tongkat dia tu, saya masuk kelakar. Dia tongkat dia tu. Dia datang, dia macam kita kan kalau murid tingkatan 5 kan mana boleh salam cikgu perempuan kan. Dia tarik tangan saya tarik. Dia tarik lagi. Cikgu, dia cium tangan saya. Cikgu, saya minta maaf. Saya cakap, kenapa minta maaf dengan saya? Saya cakap macam tu. Cikgu, saya tahu saya dalam keadaan koma. Tak tahulah mungkin dalam proses koma tu kan. Dia banyak mengalami satu proses yang kita tak tahu yang Allah punya kuasa. Saya tahu saya accident kerana saya marah cikgu. Nampak tak? Betapa orang kata tu, itu kadang-kadang waktu saya sekarang ni apa benda tu mungkin mengajar saya juga sebagai seorang guru yang saya tak boleh nak marah anak murid saya. Saya takut. Satu dengan saya sebagai seorang ibu pun kan saya takut sebab kadang-kadang doa ibu tadi hijab di sisi Allah. Doa guru juga lagilah kalau awak marah pada cikgu kamu. Jadi macam mana pun awak kena apa. Sebab tu dia sebagai senjata tau. Jangan aniaya orang, jangan zalimi orang. Sebab bahaya tau bila kita menganiaya orang, menzalimi orang. Doa dia ya Allahuakbar. Tadi hijab di sisi Allah. Okay, untuk menambah pahala dan bekalan akhirat. Ya betul. Jadi kalau kita nak berdoa tu kita kenalah memuji ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Kita doa pada Allah, kita berselawat dan kita mohonlah. Mohonlah apa-apa saja yang kita nak. Mohonlah pada dia. Kadang-kadang kita rasa macam belum lagi kan, tapi mungkin ada sebab kenapa belum, kenapa Allah dia lebih tahu kita punya kehidupan sebab dia yang tahu kan kita ni siapa kan. Jadi bila berdoa tu ada adabnya kan, kena betul-betul kita tak boleh doa nak pandang sana pandang sini, ada dah adabnya, bersihkan daripada kekotoran dan najis. Sebab tu macam tadi Ustaz Syahid cakap solat itu adalah doa. Dalam Fatihah itu juga doa. Jadi lepasnya anak-anak murid saya mohon buka Al-Quran, awak fahamkan maksud Fatihah. Saya dulu waktu saya 1990-an, cikgu saya waktu tu cikgu matematik. Cikgu matematik cakap apa tahu? Balik ni awak buka Al-Quran, awak tadabbur baca surah Al-Fatihah dan makna. Dalam solat boleh menangis. Sampai saya harap ada kebaikan lah kalau cikgu saya tu dah tak ada di dekat dunia ni kan. Ada kebaikan lah sebab saya alihkan pada kamu. Saya baca tu betul. Dalam solat saya tu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah Penyayang. Subhanallah kan. Jadi kita baca satu-satu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan. Jadi macam waktu tu kita rasa macam bila kamu baca dalam solat itu dengan kefahaman dengan kefahaman kita dengan maknanya, Allahuakbar, boleh menitiskan air mata. Boleh menitiskan air mata sebab sangat-sangat orang kata tu ayat yang sangat orang kata tu ialah kan sebab tu Al-Fatihah itu di orang kata dihadiahkan sebenarnya untuk kita lah jadi kalau boleh kalau kita ada sedekah dan menunaikan solat hajat menghadap arah kiblat, berdoa dengan penuh yakin ya Allah, jangan entah kan, yakin. Sebab saya alhamdulillah itu yang saya cerita kat kamu tu kan, bila kita yakin Allah tu ada dengan kita, dia akan bagi kita dengan pelbagai cara. Kadang mungkin dia uji dulu kita dulu kan, apa kan, angkat kedua-dua tapak tangan ke atas berbetulan dengan bahu, memulakan doa dengan muji Allah, berselawat, sebaik-baiknya berdoa dengan doa maksurat, doa yang bersumberkan Al-Quran dan hadis, menyapu muka dengan dua tapak tangan bila selesai berdoa. Cara duduk pun kita orang kata kena ni. Sebab tu waktu saya pergi ke Madinah Al-Munawwarah, masuk ke Raudah, saya sangat menjaga adab saya. Sebab tu saya banyak berguru dengan Ustaz Haizan. Saya dengan suami saya banyak, sebelum pergi tu kita kena banyak ilmu. Kita pergi tu saya orang kata solat sunat, saya minta pada Allah, ya Allah mudahkan urusan aku. Awak tahu tak, mak saya macam waktu tu Allah menguji saya di sana, mak saya seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Allah menguji saya. Tapi saya tidak pernah kata mak ni kenapa macam ni, tak pernah. Bayangkanlah, tarik mak, Ina tarik mak, saya pun tarik mak saya. Masuk bilik air sama-sama dengan mak saya. Bukakan seluarnya, pakaikan seluarnya. Bayangkan. Allah orang kata tu mungkin ujian Allah pada saya jugalah kan. Jadi tapi saya tak pernah kata suruh mak saya pakai wheelchair yang baru ni, saya pergi 2019.
Tapi saya tidak pernah kata apa orang kata tu, tidak pernah kata apa-apa macam, "Mak ni kenapa?" Tak pernah. Tak pernah. Sebab waktu tu apa ni memang kita pergi 2020 lah. Saya cakap, "No, saya nak pergi 2019." Tak, kita kena pergi 2019, saya cakap macam tu. Abang saya kata, "Abang boleh pergi 2020?" "Tak nak, saya nak pergi 2019." Sebab saya tak tahu, tapi Allah macam seolah macam, "Tak, saya nak pergi 2019." Saya cakap macam tu, "Saya nak pergi 2019." Rupanya 2020 tak boleh sebab PKP. Nampak? Perancangan Allah itu sangat hebat. Sangat hebat. Dia kata 2019 kau kena pergi. Dan Allah mudahkan urusan saya lah. Waktu tu saya pergi, waktu tu Sungai Kim Kim. Kebetulan memang macam ni. Saya kena pergi, saya ambil cuti umrah untuk pegawai kerajaan, saya ambil cuti umrah dan saya kena tambah dengan cuti saya ya 10 hari tu. Saya cakap waktu tu dengan kerani, "Kak, akak kena ambil, tak apa. Tak apa, akak ambil pun tak apa, tak ada masalah, akak ambil." So saya ambil lah, saya ambil. Awak tahu saya balik tu, "Kak, orang JPN bagi balik akak cuti." Sebab Sungai Kim Kim kebetulan waktu tu kan, subhanallah tu saya nampak tak? Kita bawa mak ayah kita, kadang-kadang kita rasa macam susahnya kita kan, tapi tak. Kadang-kadang habisnya duit aku kan? Tak. Balik daripada rumah 2019, orang kata tu rezeki saya semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Nampak tak? Kerana apa? Kita meletakkan ibu dan ayah kita sangat-sangat tinggi. Ibu, ayah, mak mertua sangat tinggi. Dan waktu 2019 juga, waktu tu 2018 saya lukis gambar umrah. Saya lukis waktu tu lukis gambar Kaabah dengan umrah 2018 tu. Lepas tu dengan gambar apa tahu? Gambar banglo untuk dekat Terengganu. Saya tulis Terengganu banglo. Lukis rumah. Waktu tu memang fikir macam aku tak ada duit pun waktu tu. Tapi 2019 Allahu Akbar, Allah kurniakan saya, bayangkan banglo 5 bilik, 3 bilik air yang kami buat untuk mak mertua saya. Nampak tak? Betapa Allah tu sangat baik pada kita. Bila kita yakin, ya Allah, aku yakin kau akan makbulkan doa aku. Tapi dengan pelbagai caranya. Dan ni saya cerita ni pengalaman saya tahu. Tanyalah suami saya bagaimana keadaan itu yang menjadi. Bayangkan saya pergi umrah bulan 3. Bulan 7 2019 awal bulan 2019 tu proses untuk rumah lah rumah memang niat untuk mak mertua saya pakai wheelchair. Jadi waktu tu memang kami nak buat khas rumah untuk mak mertua saya yang dekat dengan tandas kan, jadi untuk mudahkan dia. Itu je niat kami sebenarnya. Allahu Akbar. Dan proses itu sampai kontraktor kata apa dengan saya, dia kata pembinaan rumah ini adalah pembinaan yang sangat indah. Saya tak faham betapa indahnya macam mana kan. Sangat mudah urusannya, saya sangat senang dengan akak, dengan suami. Dia kata macam saya tak tahu, tapi rupanya di sebalik cerita ni ada satu abang kata tu satu keindahan yang dia kata sangat cantik, tersegamnya. Dia kata dia kontraktor tu lah benda yang saya pertama kali buat. Dia banyak buat rumah, tapi dia kata rumah ini bagi saya sangat istimewa lah, sangat istimewa, sangat indah dan satu pengorbanan seorang anak kepada seorang ibu yang melahirkan lah. Bayangkanlah sampai saya pergi bank tu, akak nak buat untuk mak mertua kan. Saya cakap ya, bukan mak saya, mak mertua saya. Kadang itu satu pengorbanan, tapi saya rasa bila mak mertua saya dapat dalam keadaan yang sangat selesa, dia nak solat, dia nak apa semua, saya rasa itulah sangat satu bahagialah bagi pandangan saya. Jadi bila kita nak berdoa, sebenarnya bila masa je kita nak berdoa. 1/3 malam, hari Jumaat dan malamnya, bulan Ramadan terutama malam Lailatul Qadar. Jadi kena betul-betul hari Arafah. Betul hari Arafah, sebab tu kalau kita tahu orang tak pergi haji, kita kirimkan doa. Mak saya pergi 2011. Saya tulis doa panjang. Mak, 2011 Mak, mak mau tulis, mak doakan Ina nak jadi guru cemerlang. Waktu tu saya tak mau lagi guru cemerlang tau. Mak, doakan Ina nak beli nak ada kereta Honda Stream. Waktu tu memang kami minat Honda Stream. Segala doa tu kan. Mak, doakan ni, doakan doa. Allahu Akbar. Doa hari Arafah waktu wukuf tu, apa yang mak saya doa untuk listkan mak saya baca, makbul. Saya dapat jadi guru cemerlang tahun 2012. Saya dipanggil untuk observation. Waktu tahun 2012 juga Honda Stream saya keluar. Segala-galanya. Awak nampak tak? Sebab tu kalau orang pergi haji ni, saya cuba nak cari. Sebab minta dibaca dekat waktu orang kata tu waktu wukuf. Apalagi kalau mak ayah kita kan mustajab doa. Khatam Al-Quran selama dengan azan dan di antara dua khutbah. Tempat mustajab di hadapan Kaabah. Dalam masjid sama Masjidil Haram depan Kaabah, dekat Multazam tu memang tempat yang orang kata tu pasti pancuran emas. Sebab tu kalau anak-anak boleh pergi, sebab tu tolonglah belajar betul-betul
belajar betul-betul, bantu mak ayah kamu, dan satu hari nanti saya doakan semua anak-anak boleh pergi ke sanalah, tempat yang paling bagi saya sangat tenang lah, sangat tenang. Antara rukun yang mari dengan makam Ibrahim, di Padang Arafah, di Raudah antara mimbar dengan makam Rasulullah, di medan peperangan menentang musuh Islam. Saya alhamdulillah syukur pada Allah, saya sampai dekat Madinah tu saya 3 kali pergi ke Raudah dalam keadaan yang kata tu, pertama saya dapat berdoa di bawah mimbar dekat tempat azan Bilal bin Rabah azan. Jadi waktu tu saya bawa mak saya pakai wheelchair, the second time masuk dekat dalam raudah lah, sebab saya pergi seorang-seorang kan senang. Jadi kat situ memang antara ya dekat makam Rasulullah, sebab tu dia bila kita masuk ke sana tu dia ada adab. Sebab tu saya sangat jaga adab saya. Walaupun saya tahu di keliling saya selfie, okey kan? Betul tak? Saya macam bila kita menunaikan umrah ataupun kita menziarahi makam Rasulullah SAW, kita kena beradab. Itu je saya pegang apa Ustaz Zan cakap. Kena beradab, kita kena berselawat sampailah kita pergi ke sana. Kita kena berselawat. Jadi macam saya waktu tu walaupun di kiri kanan saya ni kan, kita nak sampai ke sana kan macam sangat perjalanannya kan. Walaupun di kiri kanan saya ni lah nak selfie lah, ambil gambar lah kan, saya tak. Saya tahu saya berhadapan dengan Rasulullah SAW. Jadi saya sangat menjaga adab saya sebab saya daripada jauh. Jadi saya nak benda tu jadi satu kenangan yang bagi saya, sebab kita nak menjadi hamba Allah yang sangat-sangat orang kata tu, saya tahu mungkin kita tidak pandang di dunia kan, kat dunia ni mungkin orang tak pandang kita kan, tapi kita tahu sebab tu kita kena jaga solat. Macam Ustaz Syed cakap, jaga solat, kita akan dihisap kat situ kan dengan doa kan. Jadi inilah jadi doa yang diterima, doa yang dizalimi, doa orang yang bermusafir, doa ibu bapa terhadap anaknya, dan minta mak awak doa ke awak. Minta. Saya telefon selalu mak saya. Mak doakan Ina mak. Mak doakan Ina mak. Selalu. Sebab tu kalau contoh mak saya cakap kat Ina baik sangat. Ina banyak tolong mak. Syurga untuk kau nak. Saya rasa waktu bila mak saya cakap macam tu kan, seisi dunia saya rasa macam tak ada benda yang saya nak sebenarnya. Faham tak? Macam itulah. Doa yang puasa, doa pimpin yang adil, doa hamba yang ikhlas, doa seseorang yang untuk sahabatnya ketika berada di luar pengetahuan sahabatnya. Kita doa untuk kawan kita, dia akan balik pada kita balik. So doalah banyak-banyak. Sibarkan doa kamu sebenarnya. Jadi doa yang tidak ditolak. Kenapa doa aku tak dapat ni? Doa orang yang melakukan maksiat. Jadi kita kena reflect diri kita. Sebab apa yang kita buat, kita tengok handphone, apa yang kita buat kan. Saya selalu cakap anak saya, yelah saya pun ada anak lelaki kan, jadi saya agak risau juga. Saya cakap kalau benda tak elok, siapa yang nampak Allah, apa-apa Allah first. Saya cakap anak saya, apa-apa Allah first. Sumber makanan, minuman, pakaian ketika berdoa daripada sumber yang haram. 2 hari lepas adalah hari jadi saya. Saya tak tahu, tiba-tiba ada orang datang hantar ni. Lepas tu dia kata daripada nama rakan saya ni lah. Saya cakap, saya PM rakan saya dulu. Betul ke hantar makanan dekat saya? Hantar kek kat saya? Saya takut. Saya jenis yang macam, kalau kat bilik guru pun tiba-tiba ada makanan nasi lemak ke apa kan, saya akan tanya satu bilik guru, siapa yang bagi saya makanan ni? Sebab saya adalah orang yang sangat menjaga makanan yang saya makan. Sebab kita tak tahu tau. Jadi macam air ke makanan ke apa yang masuk dalam badan kita ni adalah yang membentuk hati kita sebenarnya kan. Jadi berdoa dengan hati yang lalai dan tidak khusyuk, berdoa dalam keadaan riak, tak nak juga, Allah tak nak, memohon perkara yang dilarang oleh Allah SWT pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Jadi kalau kita tak doa dalam kehidupan, tak ada keberkatan dalam hidup, tak ada pertolongan daripada Allah, tak ada bersungguh-sungguh dalam keamalan. Kita tak doa pada dia. Siapa kita? Kan? Allah tak rugi apa-apa pun kalau awak tak doa pun. Faham tak? Tapi kita sebagai hamba je, kita kena berdoa. Jadi menjadi manusia yang sombong dan takbur pada Allah apabila mendapat kejayaan, mudah putus asa bila gagal dalam hidup. So pandemik ni lah tak boleh macam tu. Kita kena reda. Sebab tu saya cakap masuk kelas reda, jangan merungut, jangan menjadi manusia yang lalai kepada Allah. Jadi doa ibu mampu menembus langit. Saya 2019 waktu tu program Ustaz Tidur, saya pernah Cikgu Nisa ada, waktu tu Ustaz tanya, siapa yang tak pernah tinggal solat daripada kecil? Dalam ramai-ramainya ada seorang. Ada seorang namanya adalah Nur Hadijah binti Nur Azam, anak murid saya. Waktu tu saya dapat detect dia. Saya sangat kagum. Sebab dia angkat tangan, dia seorang je angkat tangan. Dia kata saya tidak pernah tinggalkan solat daripada kecil lagi. Maksudnya daripada kecil tu dia jaga solat dia.
Nampak tak? Allah memberikan dia kejayaan. Dia dapat perfect score. Lepas tu dia sangat menghormati saya. Dia selalu minta saya doa sampai sekarang. Dan sekarang dia ambil bidang perubatan. Saya sangat bangga. Sebab bagi saya, orang yang menjaga solat ni adalah orang yang berjaya. Dia dapat melalui perjalanan dengan tenang. Sebab tu minta doa pada ibu kamu. Sebab doa ibu mampu menembus langit. Mampu menembus langit. Sebab tu seorang datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Ibumu, kata Nabi. Dan orang tu datang lagi, siapa lagi? Ibumu. Yang keempat baru ayahmu. Oh, nampak tak? Betapanya doa seorang ibu ni, dia mampu menembus ke langit. Tak ada hijab di sisi dia. Sebab tu jangan orang kata tu minta mak doa. Saya selalu pergi mana-mana. Saya sampai sekarang pun minta pergi ceramah ke apa, mak sihat. Mak doakan Ina ya mak. Doakan Ina sihat, keluarga Ina sihat. Sebab saya tahu, saya takut saya tahu dalam kat sini ada anak-anak yang kehilangan ibu dan ayah kan, dia anak yatim apa semua kan. Jadi macam bila kita sebab saya tahu saya hari ni adalah doa pada ayah saya. Awak pada hari ini adalah doa pada ibu bapa kamu. Doa mereka, sujud mereka yang kita sihat sekarang ni. Faham tak? Sebab tu kalau tanyalah kawan-kawan kamu yang tak ada ibu dan ayah. Dia nak ada ibu dan ayah dia. Kan? Tapi itulah kita kena reda dan kita kena doa, ya Allah satu hari nanti kita akan bertemu yang anak-anak yang tak ada, yang ibu dan ayah dah meninggal. Awak kena doa, fatihahkan dia setiap hari. Waktu semayang kan fatihahkan dia. Ingat dia fatihah. Sedekah. Belajar rajin-rajin. SPM belajar rajin-rajin. Gaji pertama kamu tu, setiap gaji tu sedekah. Khas untuk ibu kamu. InsyaAllah. Satu hari doa. Ya Allah aku nak jumpa mak ayah kita. Satu hari kita akan jumpa nanti kat syurga. Itulah satu penguat semangat tu. Sebab kita kena yakin dan beriman. Sebab tu saya selas daripada saya lah. Dia, kita berbicara tentang dia. Kita berdiri di bumi Tuhan. Tuhan tetap dia. Kita terbang di awangan. Tuhan kita tetap dia. Kita berlari ke utara, kita merenung ke selatan, Tuhan tetap sama yang dia. Kita mengisi siang dan mempunyai malam, kedua-duanya bersama Tuhan juga dia. Keturunan kita pada zaman silam, waris kita pada masa depan, semuanya hamba Tuhan yang sama iaitu dia. Di dunia, dialah Tuhan. Di akhirat nanti dia juga tetap Tuhan. Kita bertakwa pun dia tetap Tuhan. Kita derhaka pun dia masih Tuhan. Dia tidak pernah bergantung kepada kita. Namun kitalah yang sangat memerlukan dia. Lalu siapa dia di hatimu? Jadi kalau kita meletakkan Allah yang pertama, Allah lah dekat dengan kita. Kalau kita apa orang kata tu, yelah maksudnya sebab tu saya apa-apa perkara pun saya akan sedia lah cakap dengan Allah. Pernah untuk tahun ni saya diuji sebelum saya dapat kembali Pada Nazir. Saya cakap dengan suami saya tak nak cakap dengan sesiapa, saya nak solat. Saya kunci pintu, saya solat. Saya hanya nak bercakap dengan Allah saja. Sebab saya tahu dia yang akan berikan saya satu kelapangan dan dia akan berikan saya satu perjalanan, satu kehidupan yang betul. Saya tak nak tanya pandangan orang. Betul, saya macam, abang, saya nak solat dulu, saya nak CDA dengan Allah. Saya nak cerita dengan Allah dulu. Sebab dia yang tahu kat mana perjalanan saya. Nampak tak? Betapa kita sangat bergantung pada dia. Sebab tu, kita apa orang kata tu, kita dulu kita kecil pun Allah ada, sampai ni pun Allah ada, kan betul tak? Jadi dia sangat dekat dengan kita sebenarnya. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Alamak Cikgu Nisa dah ambil masa Cikgu Nisa tak tegur saya. Dah lebih daripada 4.30 Cikgu Nisa. Saya khusyuk mendengar. Sangat khusyuk dengar. Itulah lepas tu sebelum tak apa cikgu, okey, tak apa cikgu, itulah lagi satu doa betul-betul sebab saya memang sebab tu saya sebenarnya saya cerita kat awak 2019 saya ada satu fibroid tau, saya punya ada satu ketumbuhan dalam perut saya pecah-pecah kecil-kecil. Saya scan pecah-pecah kecil-kecil. Waktu tu doktor kata macam ni, dia kata cikgu, puan, nanti kita akan buang satu rahim cikgu. Satu rahim kita akan buang. Saya cakap, oh ya ke? Sebab untuk buat satu, bila kalau benda tu jadi besar, dia kalau dia berkumpul, kita boleh keluarkan dia, ketumbuhan itu. Tapi doktor kata bila macam ni, kes cikgu ni, Allah menguji saya lah, kes cikgu ni, benda tu tak boleh nak sebab dia kecil-kecil dan dia merata-rata. Saya cakap okeylah, tapi saya reda. Sebab tu saya doa pada Allah kat Kaabah waktu 2019, saya cakap ya Allah, kau hilangkanlah fibroid aku. Kau hilangkan, kau lenyapkan. 2020 saya diuji Allah. Waktu tu memang saya sakit bulan 1, tapi saya tak tahu yang saya ingat
hari Khamis tu saya doa, saya pergi kat semayang dekat bilik guru, saya cakap, ya Allah, ya Tuhanku, aku tak tahu apa sakit aku. Pergi klinik masai, pergi sana, pergi sini, kan aku tak tahu dia kata darah tinggi, tapi saya rasa macam ada something wrong pada saya, macam faham tak? Jadi macam saya cakap, ya Allah, dan saya amalkan satu doa yang daripada Ustazah Asma Harun, wa wafidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, ya kan? Saya amalkan doa tu, lepas tu saya amalkan lakat ja'akum, lepas tu saya banyak amalkan doa daripada Ustazah Hafizah Musa, yang saya sebenarnya bila saya buat kerja, saya akan buka lah saya punya untuk motivasi saya kan, antara doa antara doa, kalau Kak Izan, kalau Ustazah ada, Ustazah boleh betulkan saya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, Allahu Akbar, saya dah lupa dah. Aku mohon padamu ya Allah kebaikan yang cepat atau lambat, yang aku tahu yang aku tahu atau yang aku tidak tahu. Ya Allah, aku mohon aku dan aku atau kamilah, kami mohon padamu ya Allah kau lindungkan aku daripada keburukan yang cepat atau lambat, yang aku tahu atau yang aku tidak tahu. Ya Allah, aku memohon kebaikan yang dipohon oleh Nabi-Mu. Ya Allah, aku memohon perlindungan daripada keburukan yang dimohon oleh Nabi-Mu. Ya Allah, aku memohon syurga-Mu ya Allah, dan perkataan dan perbuatan yang mendekatkan aku pada syurga-Mu. Ya Allah, aku berlindung dengan neraka-Mu. Perkataan dan perbuatan yang mendekatkan aku pada neraka-Mu. Dan ya Allah, aku mohon segala ketentuan yang Engkau tentukan padaku baik-baik berlaku. Bayangkan, jadi saya, bila Allah mendatangkan segala sesuatu pada saya sangat reda. Sebab saya tahu, sebab kita doa segala ya Allah, segala ketentuan pada Engkau pada aku adalah baik-baik belaka. Bila Allah tentukan pada kita, kita tahu itu baik-baik belaka. Nampak tak betapa indahnya doa tu? Itu saya kongsikan saya dapat daripada Ustazah Dr. Hafizah Musa. Doa yang sangat lengkap, yang sangat indah, yang saya amalkan setiap kali solat saya. Setiap kali solat saya amalkan doa-doa itu dan saya share pada anak-anak murid pada petang ini, pada rakan-rakan saya juga, yang saya rasa benda itu sangat memberi kekuatan pada saya lah. Bayangkanlah, ya Allah, aku mohon kebaikan yang cepat atau lambat, yang aku tahu atau aku tidak tahu. Ya Allah, aku memohon perlindungan dan kan, daripada keburukan yang cepat atau lambat, yang aku tahu aku tidak tahu. Aku memohon kebaikan dipohon oleh Nabi-Mu. Maksudnya sekali Nabi yang mohon kebaikan, kita mohon juga kan, macam tu. So satu doa bagi saya adalah satu doa yang indah lah. Yang the part last is ya Allah, berikanlah kata satu ketentuan yang baik-baik berlaku untukku ya Allah. Nampak tak? Saya rasa sebab tu petang ni saya nak share satu inspirasi doa pada anak-anak murid supaya segala perjalanan kita itu adalah perjalanan yang diredai ya Allah. Yang bila kita jumpa itu, kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang Allah suka, Allah sayang, yang kata tu husnul khatimah. Itu ending yang baik. Sebab tu kita jangan fikir di mana mula kita fikir di mana akhir kita. Faham tak? Jadi kalau kita, cikgu saya orang yang teruk, cikgu saya orang ni tak, benda itu adalah pas kamu. Jadi doa pada Allah, Allah suka orang, Allah sayang orang yang sangat bertaubat padanya. So kita balik pada dia, kita solat jangan tinggal. Anak-anak murid, kita akan berjumpa nanti pada 24 hari bulan, dan saya harap benda ini adalah satu perkongsian yang sangat, bagi saya harap-harap bermakna pada kamu. Sebab kita tak tahu awak juga akan tarik saya, cikgu-cikgu semua ke syurga. Jadi Cikgu Nisa pun on kamera. Jadi terima kasih atas perkongsian pada hari ini. Saya doakan, terima kasih pada Cikgu Mustafa, kepada Cikgu Nisa, Cikgu Syahid, kepada anak-anak murid, kepada Cikgu Azhar, pada semualah guru-guru yang ada. Jadi saya harap semua mendapat manfaat pada hari ini atas satu perkongsian saya lah. Jadi yang baik semua daripada Allah, yang buruk daripada Cikgu Rina Siri. Jadi saya pesan sedikitlah sebagai penaras kecurangan tingkatan 5. Puan Cheng ada maklumkan pada saya 24 hari bulan ni naik sekolah. Jadi anak-anak boleh tengok untuk kumpulan A dan kumpulan B. Lepas tu tolong bawa Yasin pagi-pagi. Kita akan Cikgu Nisa, kita macam biasa, bagi kita mulakan bacaan Yasin, nanti Cikgu Mustafa dia akan buka dekat PA system tu. Jadi kita baca sama-sama. Kadang benda tu, kadang saya selalu tegur, sibuk buat kerja tapi tak nak baca Yasin. Once you mulakan bacaan Yasin, kerja awak akan siap sebenarnya. Faham tak? Jadi macam, cikgu kita banyak kerja ni, cikgu tak nak baca Yasin kan? No, baca Yasin. Sebab dengan bacaan Yasin itulah yang Allah, saya cakap anak murid saya, dengan bacaan Yasin ni, cikgu yang minta kerja awak ni dia akan lembut hati. Ya ke cikgu? Pasal anak murid saya kata apa tahu?
betul lah Cikgu Rina. Cikgu tu tak tanya pun kerja hari ni. Nampak tak? Kita sibuk buat kerja. Sebab tu kita tak yakin dengan Allah. Bila kita yakin aku baca Yasin ni untuk diri aku, benda tu akan selesai sebenarnya. Faham tak? Okey. So itu saja daripada saya. Terima kasih Cikgu Nisa. Assalamualaikum. Saya share link dekat ni. Okey. Ini saya teruskan. Okey, Puan Rina, Cikgu Rina share link untuk kehadiran dan isi je lah. Untuk soalan kuis macam mana Cikgu Rina ada soalan? Okey, saya ada dua. Saya ada dua. Yang ini saya share dua-dua kena isi. Dua-dua ada kuis juga. Jadi dua-dua kena isi. Kuis dan link kehadiran serta sijil. Jadi saya sangat memang betul saya terkusyuk mendengar cerita Cikgu Rina. Saya juga ingat Cikgu Rina ada kongsi dengan saya, kalau kita kejar akhirat, insya-Allah dunia kerja kita. Jadi apa-apa pun kita sebagai orang Islam, kita utamakan dulu akhirat kita dengan Allah. Doa, solat, yang itu insya-Allah Allah akan beri yang terbaik untuk kita. Saya juga nak kongsi sedikitlah cerita kan Puan Rina dan anak-anak murid sekalian. Saya sebenarnya melahirkan anak saya yang ketiga, selalunya saya akan bersalin 2 minggu atau seminggu awal. Tetapi anak saya yang ketiga ni tak keluar-keluar. Saya risau sebab saya ada sejarah anak yang kedua ni uri rahim bawah ke bawah. Jadi saya minta doa dengan Ustaz. Ustaz pun ada beri saya satu surah dan Ustaz cakap, Nisa awak doa dengan yakin. Dan setiap saat saya teringat je saya doa. Satu hari saya tak terkira lah berapa. Bila saya pegang perut saya akan doa. Saya usap. Ya Allah, subhanallah, saya dapat melahirkan anak saya. 5:30 pagi saya sakit, saya bangun, saya mandi, saya siap-siap nak pergi sekolah ni. Saya solat subuh, kemudian saya sakit. Suami saya cakap, nak pergi hospital ke? Saya cakap nanti dululah sebab saya rasa baru sakit 5:30. Tapi tiba-tiba saya rasa 6:30 tu saya nak keluar rumah, saya rasa macam sakit sangat, dah sangat sekejap. Dah macam nak terkeluar. Saya hantar anak saya ke Taska, saya terus ke hospital. Masa tu PKP, jadi suami saya tak boleh hantar saya naik atas. Saya kena naik sorang-sorang naik lift dekat tangga, dekat lift tu, bawa beg sikit lah barang baby kan. Dengan dah sakit saya tahan. Ya Allah, saya beratur, ada 3 orang lah. Saya beratur, saya daftar. Kemudian saya duduk sebab PKP ramai orang yang bersalin. Depan tu dia suruh saya tukar baju. Ya Allah, Cikgu Rina, saya baring. Doktor nak cek, saya dah sakit sangat. Doktor cakap, dah full. Untuk pengetahuan anak-anak, kalau full tu maksudnya dah memang nak keluar dah baby tu. Tapi masa tu, ya Allah, sangat sekejap. Kalau untuk 5:30 sampai pukul 8 tu sangat masa yang macam, ya Allah, mudah. Dan untuk pengetahuan Cikgu Rina dan murid-murid, anak saya terkeluar atas troli. Masa doktor cakap, dah full. Nurse terus tolak saya dalam troli. Dan dia kata tahan. Sekali wek anak saya keluar dalam kain. Saya tak sempat tukar baju. Dalam kain hospital warna pink. Saya tukar kain je. Dan alhamdulillah nurse cakap apa? Puan, tak ada terkoyak. Saya tak jahit. Jadi doa saya, ya Allah, saya cakap subhanallah, subhanallah. Allah sangat memberi dan terima kasih juga lah masa tu Ustaz kongsi dengan saya risau sangat. Setiap hari setiap saat saya usap perut, saya doa dan saya yakin sebab kita percaya siapa yang boleh tolong kita masa tu? Hanya Allah saja. Doktor, nurse dia hanya boleh kepakaran yang dia ada saja, dia hanya membantu. Tapi makin dengan mak pun saya minta doa mak saya setiap hari, setiap waktu. Tapi doa kita dengan Allah sendiri tu, kita percaya yang Allah memang akan mudahkan kita. Tuhan akan bagi yang terbaik buat kita. Dan percayalah anak-anak, saya faham dalam situasi sekarang anda, ya Allah, saya telefon murid-murid sekolah semuanya stres cikgu, tak faham PGPR, tak boleh nak join sebab kalau join pun tak faham, kesusahan. Jadi doalah dengan Allah, mintalah dengan Allah. Tak apa, yang lepas tu dah lepas, tak apa. Sekarang ni awak move on, teruskan doa untuk kejayaan yang kat depan ni. Okay? Yang belakang tu adalah sejarah, dah lepas dah. Jangan dikenang lagi, tapi teruskan dengan niat awak, dengan azam awak, dengan doa Allah. Percayalah Allah sedang memberikan awak sesuatu. Okay? Jadi saya harapkan sesiapa yang hadir hari ini sangat-sangat memberi ilmu yang sangat berguna dalam hidup awak. Cikgu Nisa nak tambah sikit, itu satu pengorbanan untuk dengar macam mana Cikgu Nisa bagaimana dengan satu kepayahan melahirkan. Lepas tu sikit lagi, tadi sedikit lagi,
2019 punya cerita tu, 2020 tu saya punya favourite tu berkumpul Cikgu Nisa. Allah punya kuasa tu, saya doa kat Kaabah tu. Jadi dia berkumpul, Allah tarik tu dia berkumpul dan tahun lepas tu saya buat operation tanpa rahim saya dibuang. Nampak tak kuasa Allah nampak tak anak-anak murid? Kalau ikut doktor kata tak boleh cikgu, benda ni kena ni kan. Tapi bila kita yakin yang ya Allah, aku minta engkau untuk orang kata tarik supaya benda itu menjadi besar dan boleh remove without saya buang rahim saya. So alhamdulillah syukur pada Allah dan Allah mengkabulkan doa kita. So tapi kena yakin. Macam Cikgu Nisa cakap lah, pengorbanan seorang ibu tu sangat besar dengan melahirkan dengan penuh kepayahan sampai troli. Allahu Akbar. Saya pun segun dengan Cikgu Nisa. Okay, thank you semua. Semua sayang semua ya. Okay, terima kasih. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak atas perkongsian daripada Cikgu Rinawati, daripada Ustaz Syahid. Okey, diharapkan kami semua mendoakan anak-anak semua berjaya. Jadi tugas Allah adalah untuk terus berdoa kepada diri awak sendiri. Okey, jadi jika ada kesalahan terkurang, saya mohon maaf. Yang tak baik itu daripada saya dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tamatkan perkongsian pada petang ini dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lupa untuk isi link kehadiran untuk sijil dan juga kuis. Okey, jadi murid yang berjaya akan mendapat hadiah wang tunai sangat besar, sangat banyak jumlahnya. Terima kasih kepada Puan Rina atas penganjuran ini dan juga kepada guru-guru dan AJK Makdi. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih.